penduduk dan tambahan padanan 5% daripada majikan, kita boleh mendapat 15 hingga 17 bilion dalam setahun. Ini hampir separuh daripada belanjawan kesihatan. Sebenarnya kalau SHI ini dilakukan dengan betul, ia dapat dimulakan terlebih dahulu secara peringkat dengan pekerja-pekerja GLC kerajaan. Sebenarnya pekerja GLC mereka sudah ada satu sistem insurans swasta di mana mereka memberikan perlindungan kepada pekerja mereka. Jadi kita sebenarnya tak perlu reinvent the wheel. Kita cuma haruslah just transfer them. Dan jika boleh, kita mengembangkan kepada orang lain. Jika ia dapat diimplementasikan dengan baik, terutamanya jika kita lihat indikator kesihatan bertambah baik, servis kesihatan di hospital bertambah baik, kita tak perlu tunggu begitu lama, kita mendapat ubat yang berkualiti, saya yakin semakin banyak orang akan berserta dalam skim ini. Jadi, ini satu isu yang sangat penting. Selain itu, jika kita memperkenalkan SHI ini, syarikat swasta atau insurans swasta pun ada persaingan. Maka mereka pun ada sebab ada persaingan, mereka juga mungkin akan menurunkan premium mereka. Jadi ini sebenarnya baik untuk ekosistem kesihatan dan juga pembiayaan kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, saya tak ada banyak, saya nak akhiri dengan isu ini. Memang kita lihat, saya sentuh tadi tentang isu masyarakat menua. Kita ada satu silver tsunami yang akan melanda. Maka kita perlu dana dan fokus yang lebih banyak untuk menjaga orang tua di masyarakat kita. Oleh itu saya nak bertanya kepada kementerian dan juga untuk menekan supaya mereka memberikan fokus kepada contohnya bukan saja kesihatan fizikal tetapi kesihatan mental, contohnya National Dementia Action Plan, dan bagaimana kita dapat melebihkan inisiatif untuk menjaga masyarakat menua di negara kita. Ini penting bukan saja untuk rakyat kita, tetapi kita dapat memposisikan diri kita di rantau ini sebagai peneraju care economy, dan kita boleh mendapat lebihan sama ada dana daripada penduduk-penduduk rantau ini dari segi health tourism ataupun care tourism. Banyak lagi sebenarnya, tetapi saya tahu masa tak mengizinkan. Dengan itu, sekian, terima kasih dan saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Baru. Dipersilakan Yang Berhormat Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan bajet 2024 ini. Pada dasarnya saya akan menyentuh 3 isu saja, iaitu isu jenayah dan pasukan keselamatan. Yang keduanya kuasa peguam negara, yang tiganya 3R. Tuan Yang di-Pertua, saya bagi pihak pembangkang kami mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk memberikan peruntukan yang di antara yang agak tinggi kepada kementerian yang menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita, iaitu Kementerian Dalam Negeri selain daripada yang lainnya. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan kepada beberapa kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara baru-baru ini, beliau telah menjelaskan bahawa jenayah indeks di negara ini telah menurun sebanyak 1.1% dengan 25,482 kes bagi tempoh Januari sehingga Jun tahun ini berbanding 25,775 bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menurut Ketua Polis Negara juga, sebanyak 16,518 kes daripada 25,482 kes jenayah indeks telah berjaya diselesaikan dalam tempoh tersebut dengan kadar penyelesaian sebanyak 64.8%. Ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik dan saya amat-amat menghargai kecekapan pasukan polis kita yang telah menjalankan tugas dengan penuh profesional dalam menjaga keselamatan negara kita. Tuan Yang di-Pertua, walau bagaimanapun, sebagai institusi keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang utama negara, tidak dapat dinafikan bahawa pasukan polis merupakan harapan dan tempat pergantungan terpenting rakyat bagi menjalani kehidupan yang aman, selamat dan sejahtera berdasarkan kepada undang-undang serta nilai dan budaya lazim masyarakat. Bagi memperkokohkan, malah meningkatkan mutu dan pencapaian fungsi hakiki pasukan polis
banyak disenaraikan langkah-langkah yang diambil yang melibatkan meningkatkan keperluan teknologi dan inovasi, kecekapan, keberkesanan dan juga memperluaskan kepolisian komuniti dan sebagainya, adalah juga tidak dapat dinafikan bahawa selain daripada faktor-faktor itu, ada faktor-faktor selain daripada faktor lazim perkhidmatan seperti latihan, profesionalisme, kelengkapan peralatan dan sebagainya ni, ada faktor lain yang perlu dititik beratkan oleh pasukan polis untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mereka, iaitu satunya faktor integriti dan yang keduanya faktor image yang sangat penting mempengaruhi tahap kepercayaan dan kerjasama dan kepercayaan daripada rakyat jelata sekalian. Dalam hal ini, saya tadi berharap Menteri KDN mendengar apa yang nak saya bangkitkan. Kita tahu bahawa boleh dikatakan semua badan-badan penguatkuasa undang-undang di negara kita ini masih lagi bergelut dengan isu integriti dan kebolehpercayaan, menyebabkan bukan saja rakyat tidak berasa terlindung dan selamat, malah potensi pasukan dan anggota juga tidak tercapai. Baru-baru ini tular satu video pegawai kanan pasukan polis yang menasihati malah memberi amaran kepada pegawai dan anggotanya berhubung salah laku dan perbuatan rasuah yang dikatakan tersebar baru-baru ini, mengesahkan lagi rahsia umum yang telah pun diketahui oleh masyarakat. Malah tidak keterlaluan untuk dikatakan isu ini terus menghantui institusi penguatkuasaan kita, walaupun banyak langkah, dana dan masa telah diperuntukkan untuk penambahbaikannya, termasuk dari segi tahap integriti dan kebolehpercayaan. Maka dalam hal ini, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian juga bahawa antara faktor-faktor yang boleh mengurangkan mutu perkhidmatan dan juga profesionalisme pasukan polis selain daripada integriti tadi adalah dari sudut image ataupun self-image yang merupakan faktor penting yang boleh mempengaruhi mutu kesejahteraan fizikal, mental, sosial, emosi dan juga kerohanian seseorang ataupun kumpulan dalam perkhidmatan polis ini. Saya ingin menyebutkan bahawa dalam konteks perbahasan ini juga, usaha penambahbaikan badan keselamatan khususnya polis agar muncul sebagai institusi yang benar-benar berwibawa, terpercaya, cekap dan berkesan, semestinya lah dibebaskan sepenuhnya daripada campur tangan politik. Ini yang saya nak sebut kepada Yang Berhormat Menteri KDN kalau beliau berada di sini. Umum mengetahui bahawa agensi-agensi penguatkuasa termasuk pasukan polis kerap berdepan dengan arahan dan wahyu politik yang bercanggah dengan tugas sah mereka, tetapi terpaksa dilakukan kerana ia merupakan arahan daripada pasukan. Amalan penyalahgunaan pasukan untuk tujuan-tujuan tidak sah malah berlawanan dengan peraturan dan undang-undang. Selain menghilangkan rasa hormat diri, malah membentuk imej diri buruk yang seterusnya mempengaruhi tabiat dan kelakuan, akhirnya menjadi budaya yang sukar dihapuskan. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini di dalam satu pilihan raya kecil yang berlaku di negeri Yang Berhormat juga, iaitu di Pelangai, N36 Pelangai. Saya sendiri berada di satu kawasan yang bernama Kampung Mancis. Di sebelah rumah yang saya sewa, terdapat sebuah rumah yang saya percaya diduduki oleh pasukan keselamatan. Daripada pengamatan saya, kalaupun tidak lebih, hampir-hampir 20 buah motosikal outrider polis yang duduk menginap di situ daripada awal sehinggalah pada akhir. Persoalannya, apa perlunya polis dalam kawasan pilihan raya yang hanya mempunyai pengundi 16,000 saja? Apa perlunya pasukan polis? Dikatakan negara kita aman, dikatakan politik kita juga tidak ada huru-hara. Kenapa diletakkan di situ? Tidak lain dan tidak bukan, ianya sudah tentulah untuk
memberikan satu tanggapan kepada umum bahawa sesuatu yang tidak baik berlaku mungkin boleh menjejaskan minat mereka untuk keluar mengundi. Ramai yang tak keluar mengundi. Di rata-rata tempat ada pasukan polis selain daripada pasukan-pasukan yang lain. Yang beras tu tak saya kira lah. Menteri-menteri pun melelong beras dalam pilihan raya kecil di Pelangai itu. Jadi ini satu rahsia umum yang diketahui oleh rakyat. Jadi dalam hal ini, rakan saya, Menteri KDN, bukan baru lama dengan saya di peringkat universiti lagi. Masihkah kau ingat semasa reformasi dulu, engkaulah yang lari daripada polis pergi ke seberang. Kami yang pergi menziarahi beliau. Itulah dia, beliau tak berani berada di sini. Dan itu merupakan suatu sikap beliau pada masa itu yang menentang ketidakadilan, penyalahgunaan kuasa. YB Kota Baru. Tak apa, bangi tak apa. Saya tak pergi laluan 37, peraturan mersyarat 37. Tak mau diganggu. Saya nak menyatakan bahawa nak tanya soalan sikit, tak boleh, ya? Sepatutnya sikap yang lawyer tu lawyer, tak boleh. Ya berhormat rakan saya Menteri Dalam Negeri, apabila beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, jangan menyalahgunakan kuasa dalam sesuatu yang tidak benar, bercanggah dengan undang-undang. Pasukan polis menjaga keselamatan, menjaga ketenteraman, bukan menjaga kepentingan politik pihak kerajaan sendiri pun. Saya heran kenapa beliau bersikap begitu. Saya yakin kami di sebelah sini, kalau kami berada di sana, kita tidak akan melakukan tindakan yang sedemikian itu. Tuan Yang Dipertua, poin saya yang kedua ialah mengenai fungsi dan juga kuasa peguam negara. Berdasarkan kepada perkara 1453, Perlembagaan Persekutuan berbunyi, izinkan saya untuk membaca, peguam negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan selain daripada prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri dan Mahkamah Tentera. Berdasarkan kepada peruntukan 1453 perlembagaan ini, Tuan Yang Dipertua, jelaslah bahawa mengikut perlembagaan, peguam negara merupakan orang yang paling tinggi kuasanya dan juga paling besar budi bicaranya. Namun demikian, saya ingin menyebutkan dalam Dewan ini, mohon dengan izin, apabila kita menyebutkan budi bicara, undang-undang menetapkan bahawa dengan izin, judicial discretion must be exercised judicially and not in arbitrary manner. Discretion being judicial must be exercised judicially and judiciously on sufficient grounds. Jadi apabila perlembagaan memberi kuasa kepada peguam negara, bukanlah ia mempunyai kuasa mutlak yang boleh digunakan secara arbitrari ataupun sewenang-wenang. Saya ingin menyentuh mengenai satu kes yang mungkin tidak ramai lagi rakyat lupa, kes DNAA yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi pada 3 hari bulan 9 tahun 2023 yang melibatkan seorang tokoh nombor 2 negara. Jadi kes ini menjadi bualan rakyat dan rakyat masih menunggu lagi apakah kesudahan pada kes ini. Mengikut undang-undang, satu kes yang diputuskan DNAA, ianya adalah di peringkat sama ada ianya akan di-charge kembali ataupun peguam negara akan dilakukan acquitted and discharge, dilepas dan dibebaskan. Sekarang dilepas tanpa dibebaskan. Tak apalah, itu saya serah kepada Menteri Undang-Undang menjelaskan apa status kes DNAA Bagan Datuk. Saya nak menyebut bahawa akibat daripada kes ini, saya melihat berlakunya seolah-olah double standard. Perkiraan yang tidak sama antara orang yang berada di atas dengan rakyat jelata. Saya menghargai pandangan peguam negara yang baru dalam kenyataan media Jabatan Peguam Negara pada 8 September yang mengatakan bahawa berdasarkan kepada representasi yang dikemukakan, perkara ini menjadi tugas bagi peguam negara untuk mempertimbangkan setiap alasan dan perincian yang diberikan oleh pihak tertuduh. Dalam erti kata lain, peguam negara serta jabatan ini tidak boleh secara sembrono
menolak representasi-representasi yang dikemukakan oleh mana-mana tertuduh. Sebaliknya perlu meneliti setiap butiran yang diberikan demi menegakkan proses undang-undang. Saya menghargai apa yang dasar baru mungkin Jabatan Peguam Negara. Tetapi saya harap ini tidaklah kerana nak justifikan kes DNA itu. Saya nak membangkitkan satu kes yang saya, Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, saya mengisytiharkan kepentingan. Saya sebagai peguam dalam kes ini. Anak guam saya ini adalah rakyat saya di Kota Baru. Seorang perempuan, saya tak perlu sebut namanya, berusia 39 tahun. Seorang pekerja di syarikat swasta. Gaji dia 4,000 lebih. Tapi satu hari pada 6 hari bulan 10 tahun 2022, tahun yang lepas, beliau telah ditangkap di satu pasaraya di Bandar Kota Baru kerana dikatakan sengaja mencuri barangan-barangan seperti dalam senarai yang jumlahnya RM291.67. Saya boleh kemukakan senarai kalau nak, antaranya satu botol budu yang berharga RM2. Firma saya telah membuat representasi kepada Peguam Negara bertarikh 23 Februari. Dia dituduh pada bulan 1. Bulan Februari kami telah membuat representasi menceritakan bagaimana wanita ini dia pergi untuk membeli barangan keperluan hariannya yang bernilai 200 lebih ini. Tiba-tiba sampai di kaunter nak bayar, dia tertinggal kad bank dia. Dia beritahu kepada kaunter itu, saya nak pergi ambil kad bank di dalam kereta, dan dia tolak barang di dalam troli nak pergi letak kepada seorang pegawai keselamatan. Semasa itu beliau telah ditangkap oleh seorang lagi pegawai keselamatan yang melihat CCTV kononnya. Ditangkap. Jadi tanpa dia diberikan peluang, walaupun dalam statement 112 kepada polis dia menyatakan dia nak pergi ambil kad, tidak diberi peluang. Apabila polis dipanggil ke supermarket itu, tak diberi peluang membuktikan bahawa dia ni innocent, orang yang jujur, yang ikhlas, nak pergi ambil, tak diberikan peluang untuk pergi membuktikan beliau ini innocent. Ditangkap, dituduh di mahkamah, dibuat representasi kepada Peguam Negara. Peguam Negara tolak kepada Peguam Cara Negara, ditolak kepada Ketua Pendakwaan Negeri. Akhirnya representasi ini ditolak. Menyebabkan pada 21 September yang baru ini, pada hari perbicaraan, saya minta kepada Magistrate untuk beri penangguhan kes ini. Saya nak buat representasi kedua. Sebagaimana Bagan Datuk beberapa representasi, insya-Allah kalau tak sampai 200 muka surat pun hampir-hampir saya akan buat. Saya akan kampilkan orang ini bukan orang yang tidak ada duit, tak mampu bayar. Dia ada statement bank, dalam bank dia ada berbelas-belas ribu ringgit. Tak menasabah seorang ibu muda nak mencuri RM200. Itu sepatutnya diberikan budi bicara. Inilah discretion yang perlu dilaksanakan judiciously, secara bijaksana oleh Peguam Negara. Bukan saja kes-kes yang besar-besar, yang jerung-jerung, tetapi bilis ditinggalkan begini. Saya tak nak cakap banyak, tapi saya nak menunjukkan dalam Dewan ini bahawa pelaksanaan undang-undang mestilah tidak berlaku double standard, tidak berlaku perbezaan antara orang besar dengan orang kecil. Kalau orang besar di sebelah sini, jangan haraplah kalau orang besar di sebelah kerajaan. Ini juga prinsip yang dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang berpengalaman dengan pasukan polis dan pasukan Jabatan Peguam Negara yang sepatutnya diterapkan di dalam pentadbiran beliau. Jadi dalam hal ini saya minta supaya Menteri Undang-Undang menjelaskan perkara ini, supaya pelaksanaan budi bicara ini dilaksanakan secara judicially and judiciously dalam menghadapi kes-kes yang melibatkan rakyat jelata. Isu saya yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, perkara yang sebenarnya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paguh dalam soalan nombor 2 pada hari ini, iaitu mengenai 3R, Religion, Royal and Race. Isu yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri
yang mengatakan bahawa isu 3R ini asasnya Perlembagaan Persekutuan, Penal Code, Akta SKMM dan juga Akta Hasutan dan sebagainya. Padahal Datuk Yang Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita sebenarnya tidak jelas apa kesalahan yang dikaitkan atau dimaksudkan dengan 3R ini. What type of offences yang boleh diklasifikasi dalam perkara yang tergolong dalam 3R ini. Anything about religion, anything about royal, anything about race, or what? Tahap mana? Kalau nak buat undang-undang, saya setuju dengan Kuala Selangor ni. Buat undang-undang. Biar telitikan perkara yang tidak boleh disebut dan sebagainya. Saya nak menyebut satu kes yang juga disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Kenyataan di luar Dewan oleh Yang Berhormat Marang mengenai isu 3R ini. Yang Berhormat Marang mempersoalkan kenapa tindakan-tindakan mencabar undang-undang syariah yang secara terang-terangan dibuat oleh rakyat Malaysia termasuk bawa kes ke mahkamah tidak diambil tindakan, sedangkan berpuluh-puluh report telah dibuat berhubung dengan mencabar enactment jenayah syariah Kelantan 2019 yang sekarang ini pending untuk decision di Federal Court. Orang itu telah bagi kita telah melakukan tindakan yang bercanggah dengan 3R, menyentuh agama, menyentuh sensitiviti, menyentuh raja yang menjadi ketua agama di negeri-negeri. Sultan Kelantan telah bertitah baru-baru ini mengenai cabaran ini. Sultan Selangor yang merupakan pengurusi Majlis Kebangsaan Islam telah memberi amaran supaya tindakan diambil termasuk meminda undang-undang, membendung perkara ini. Bayangkanlah tuan-tuan, saya juga duka cita dengan Yang Berhormat Menteri Agama, satu-satu menteri yang tak ada timbalannya. Dia berjanji dengan saya pada 18 September untuk memberi jawapan bertulis kepada saya. Kenapa kerajaan tidak membuat pencelahan ataupun intervene di dalam kes Nik Elin melawan Kerajaan Negeri Kelantan untuk mempertahankan enactment. Bukan saja Kelantan, 14 buah negeri-negeri di Malaysia ini. Apabila kes ini diputuskan membenarkan permohonan ini, bermakna semua enactment jenayah syariah 14 buah negeri ini dianggap terbatal. Dan don di semua negeri tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang enactment syariah. Cukup berat. Tapi Yang Berhormat Menteri Agama ini sampai sekarang ini tak memberi jawapan kepada saya. Saya menuntut perkara ini kerana saya tidak anggap beliau seorang yang mungkir janji. Jadi itu. Jadi dalam hal ini, Datuk Yang Di-Pertua, kita mengharapkan demi untuk kesejahteraan kita, secara terbuka, saya mengatakan kepada rakan-rakan di sebelah sana, kami juga berpandangan tidak boleh orang Islam menghina agama lain. Tak boleh. Itu ajaran kami. Apabila kita menyakiti orang bukan Islam, kata Allah, mungkin satu masa mereka akan menyakiti kamu. Kamu tidak boleh menceroboh rumah-rumah ibadat mereka. Kerana satu masa mungkin mereka menceroboh. Itu ajaran dan itulah yang dipraktikkan oleh pihak kita. Oleh itu, mana-mana rumah ibadat orang bukan Islam yang cuba diganggu, kami pihak yang pertama akan menentangnya. Sebagaimana yang berlaku di negeri Kelantan dan negeri yang ditadbir oleh kami. Bukan sebagaimana yang disebut oleh sebahagian daripada sini, bila naik gelombang hijau ni, semua rumah ibadat orang bukan Islam akan dihancurkan. Itu 3R juga tu. Dah ada report tadi betul. Tapi inilah kita harap kerajaan madani yang ada pada hari ini melaksanakan ketamadunan. Jangan meneruskan undang-undang yang dulu dikatakan drakonian, undang-undang hutang rimba. Dulu sebelah sana lah kata undang-undang ada ni, undang-undang hutang rimba. Termasuklah Akta Hasutan bila nak dihapuskan. Ini ada dalam manifesto Pakatan Harapan. Jadi setakat itu dulu lah. Betul, boleh. Walaupun Datuk itu masih lagi teruja, tapi saya mematuhi. I'm a legal man. I follow the instruction. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Tanjung Piai.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam pembahasan ucapan Belanjawan 2024 tempoh hari. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik komitmen kerajaan dalam usaha ingin terus menoktarkan kadar kemiskinan tegar di negara ini. Ini merupakan satu perkara yang amat baik kerana saya pasti semua bersetuju bahawa tidak ada seorang pun rakyat negara ini, malah di dunia ini, yang layak untuk hidup dalam kemiskinan. Kerajaan mengumumkan bahawa kadar inflasi negara telah mengucup sebanyak 2% berbanding tahun lalu. Namun meskipun petunjuk kadar inflasi ini mencatat penurunan, ia dilihat tidak semestinya memberi kesan kepada harga barang dan perkhidmatan bagi rakyat Malaysia. Ini kerana penurunan inflasi tidak selalunya bermaksud penurunan harga barang, ia juga didorong oleh faktor-faktor lain seperti penurunan trend kuasa pembelian dan perbelanjaan rakyat Malaysia. Apabila tidak terdapat penurunan harga barang, malah berlaku peningkatan harga akibat pelbagai faktor, terutama pada harga barangan keperluan harian seperti beras, telur, ayam dan lain-lain yang telah saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini pada sidang yang lalu. Akhirnya, ia diterjemahkan menjadi satu faktor penyumbang kepada peningkatan kadar kemiskinan di negara ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada isu kemiskinan bandar, terutamanya kepada golongan anak muda. Dalam pembentangan Belanjawan 2024 tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyebut tentang kadar pendapatan garis kemiskinan PGRK makanan tahun 2023 iaitu sebanyak RM1,998 sebulan. PGK makanan mentarifkan keperluan harian kalori setiap individu mengambil kira makanan seimbang dan berkhasiat. Justru, jika kita congak angka ini secara kasarnya, kos yang diperlukan untuk mendapatkan makanan seimbang dan sihat bagi isi rumah adalah sangat tinggi. Malahan jika kita ukur dengan gaji minimum seperti yang telah ditetapkan sebanyak RM1,500, semestinya jumlah ini adalah tidak mencukupi. Kita ambil contoh, golongan muda yang baru berhijrah ke ibu kota bagi mendapatkan pekerjaan, semestinya beban kos bukan makanan juga seperti pengangkutan, tempat tinggal dan perbelanjaan keperluan lain juga amat tinggi. Jadi persoalan di sini, apakah tindakan segera oleh kerajaan bagi membantu golongan muda yang baru mula menampak mahu memulakan hidup terutamanya di ibu kota? Elemen yang diambil kira dalam keperluan makanan dan bukan makanan perlu ditambah baik untuk menggambarkan peningkatan kualiti dalam kehidupan. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan berangka satu sistem bagi membolehkan golongan muda yang baru memulakan kerja dan berhijrah dalam tempoh 12 bulan pertama mendaftar bagi menerima bantuan asas, tidak hanya termaktub pada pemberian STR semata-mata, namun juga meliputi semua aspek kesejahteraan dalam hidup di bandar. Sistem ini akan membolehkan bantuan diberikan secara bersasar dan sampai kepada pemohon dengan melihat keperluan mereka bagi meneruskan kehidupan terutamanya dalam tempoh kritikal ketika baru mendapat pekerjaan. Datuk Yang di-Pertua, apabila kita berbincang mengenai isu kemiskinan ini, ia merupakan satu isu rakyat meretasi mana-mana kumpulan etnik atau kaum di negara ini. Saya pasti kerajaan hari ini melalui inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan dalam pembentangan Belanjawan 2024 amat cakna mengenai nasib terutama kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Laporan kajian survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia telah memberikan gambaran yang membimbangkan mengenai trend kemiskinan bandar yang meningkat tahun lalu, iaitu naik dari 3.9% pada tahun 2019 kepada 4.5% pada tahun 2022. Berdasarkan laporan tersebut, Bumiputera mencatat insiden kemiskinan tertinggi pada kadar 7.9%, diikuti dengan kumpulan etnik India pada 5.4%
dan kumpulan unit China pada 1.9%. Trend yang membimbangkan ini dikuatiri akan meningkatkan risiko dan bilangan kumpulan rentang yang kini berada di tepi jurang garis kemiskinan tergelincir sebagai golongan miskin baharu. Sebagai cadangan, mungkin sudah tiba masanya untuk kerajaan menubuh agensi khusus yang boleh memfokuskan ke arah menangani isu kemiskinan bandar seperti peranan yang dimainkan oleh MARA bagi membantu sosial ekonomi masyarakat dua bandar. Agensi-agensi khusus tersebut kemudiannya boleh dimanfaatkan sebagai agensi yang membina dan menawarkan peluang pekerjaan termasuk bidang perniagaan. Jika di dua bandar lazimnya banyak dibuka peluang perniagaan berasaskan produk, di bandar pula agak baik untuk kita mengetengahkan bakat dalam perniagaan berasaskan servis atau kemahiran. Saya berharap kerajaan boleh mempertimbangkan cadang-cadang ini kerana ia bukan saja bertindak sebagai alternatif perencanaan pendapatan untuk rakyat, malah jika diurus dengan baik, pastinya ia akan bertindak sebagai satu modul asas peningkatan modal insan dan menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di bandar. Datuk Yang Pertua, selain daripada itu saya ingin bangkit berkaitan isu naik taraf tandas. Kita semua mengambil maklum dan berbesar hati dengan keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam menjayakan pembaikan tandas sebanyak 8,354 buah sekolah di seluruh negara seperti diumumkan ketika pembentangan belanjawan 2024 tempoh hari. Malah setelah usaha perbaikan tandas di sekolah dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Kerajaan juga telah mengumumkan akan meneruskan usaha ini dengan memberi peruntukan sebanyak RM150 juta bagi penyelenggaraan dan perbaikan tandas awam melibatkan 150 PBT seluruh negara. Saya ingin mencadangkan agar usaha baik ini dapat turut dipanjangkan kepada perbaikan tandas-tandas di fasiliti kesihatan di seluruh negara seperti di klinik-klinik komuniti atau klinik desa, klinik kesihatan dan hospital awam milik kerajaan yang jumlah hanya sekitar 2,800 buah seluruh negara. Jauh lebih kecil daripada jumlah sekolah yang sudah dijayakan. Malah jika lihat tempoh hari, Kementerian Kesihatan merupakan kementerian yang mendapat peruntukan yang besar. Jika peruntukan tersebut benar-benar diurus dengan baik, saya pasti ia turut mencukupi untuk memenuhi cadangan saya ini. Amatlah baik jika kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan saya ini dan agar dapat memupuk sifat senang hati di kalangan pesakit, pekerja atau mana-mana pengunjung fasiliti kesihatan awam negara kita. Seterusnya dapat mempengaruhi peningkatan kualiti servis perkhidmatan pusat kesihatan di negara ini. Tuan Di-Pertua, seterusnya saya ingin sentuh sikit berkaitan pekerja asing. Saya juga ingin mengambil peluang ini kerana saya terima berkaitan permasalahan yang dihadapi oleh industri perabot di negara kita. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP, industri ini telah terkesan agak teruk. Lanjutan daripada ini, kesan terhadap pengeluaran dan kini masalah yang perlu dihadapi akibat keadaan ekonomi yang tidak menentu terus menjejaskan nilai ekspor perabot. Berdasarkan data dari Januari hingga Julai 2023, nilai ekspor perabot berjumlah RM6,287 bilion, menurun sebanyak 26% berbanding RM8,499 bilion dalam tempoh sama pada tahun 2022. Kini, dalam usaha meningkatkan kembali ekspor perabot, Majlis Perabot Malaysia atau MFC telah menganjurkan beberapa misi perdagangan ke negara seperti Jepun, India dan China untuk meneroka pasaran baharu. Namun permintaan masih belum sampai tahap yang minimum. Jika kemasukan pekerja asing mengikut Devi kemasukan pekerja asing sedia ada yang telah diluluskan, dibimbangi akan mengakibatkan lambakan dan lebihan pekerja asing yang tidak bekerja dan menjadi bebanan kepada syarikat atau majikan. Justru bagi mengatasi masalah ini, MFC ingin memohon kerajaan agar dapat melanjutkan tempoh kepada majikan untuk membawa masuk pekerja asing baharu di bawah kelulusan persyarat pekerja asing kepada 18 bulan lagi bagi memenuhi keperluan pengeluaran perabot pada masa yang sesuai, iaitu seiring dengan kadar permintaan pasaran.
Permohonan ini pastinya dapat membantu menyelesaikan masalah industri perabot negara ini. Selain itu, saya ingin bawa satu dua perkara di kawasan saya, Tanjung Piai. Tuan yang dipertua, seiring dengan pembangunan pesat sektor ekonomi di Pekanan Nas telah menyebabkan taman-taman perumahan baru juga terus berkembang. Pertambahan penduduk yang pesat memerlukan juga sekolah-sekolah agama bagi keperluan anak-anak. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia, Sekolah Agama Batu 24 ini dioperasikan dengan menumpang sementara di bangunan Sekolah Kebangsaan Batu 24 sejak tahun 2005. Hingga hari ini, satu tapak telah direservkan untuk Sekolah Agama Batu 24 iaitu di Lot 7376 di Taman Utama Pekanan Nas. Namun pada ketika ini, sekolah agama ini mempunyai murid selamai 386 orang dan menggunakan 9 bilik rajah dan 1 bilik guru di tingkat 4 Sekolah Kebangsaan Batu 24. Keselamatan pelajar kurang terjamin dengan kedudukan bangunan sekolah agama yang terletak di tingkat 4 kawasan dan bilik yang terhad juga kurang memberi keselesaan dan agak sukar untuk pihak sekolah menjalankan aktiviti sekolah. Pejabat Pendidikan Agama Daerah Pontian telah membuat cadangan kepada bahagian Pendidikan Agama Negeri Johor untuk pembinaan Sekolah Agama Batu 24 di atas tapak untuk direservkan untuk memerlukan kos pembinaan sebanyak RM20 juta saja, namun masih tertangguh. Sehubungan itu, saya selaku ahli Parlimen Tanjung Piai menyokong penuh dan pohon kepada kerajaan supaya memberi peruntukan sebanyak RM20 juta untuk membantu merealisasikan pembinaan sekolah agama Batu 24 untuk keselesaan pembelajaran anak-anak rakyat di Tanjung Piai. Tuan-tuan Pertua, satu lagi isu yang saya ingin bangkitkan ialah berkaitan dengan pencemaran najis burung merpati di sekolah, terutama di kawasan luar bandar termasuk di Parlimen Tanjung Piai. Di sepanjang tempoh penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu, sekolah-sekolah telah ditutup dalam tempoh yang panjang dan telah berlaku kejadian di mana burung-burung merpati telah menghuni bangunan sekolah dan telah menyebabkan masalah najis burung merpati yang sangat mencemarkan hingga ke tahap bilik-bilik raja tidak dapat digunakan. Masalah ini masih tidak dapat diatasi kerana koloni merpati telah bertahan untuk bersarang dan membiak. Sebagaimana maklumat Dewan Yang Mulia ini, najis burung boleh membawa kepada gangguan kesihatan. Di Parlimen Tanjung Piai, sebanyak 25 buah sekolah dikena pasti menghadapi masalah pencemaran najis burung merpati ini. Sekolah rendah, sekolah menengah, sebanyak 25 buah sekolah. Difahamkan, pihak sekolah juga telah mengambil inisiatif membuat tindakan yang perlu tetapi berhadapan dengan kekangan peruntukan menyebabkan tidak banyak dapat dilakukan dan masalah ini masih berterusan. Ini disebabkan kos menangani dan membaik pulih baik bilik-bilik tercemar akibat pencemaran najis burung merpati ini memerlukan kos yang besar. Difahamkan Pejabat Pendidikan Daerah Pontian telah membuat anggaran kos sebanyak RM30,000 setiap sekolah yang terlibat dan memerlukan jumlah peruntukan sebanyak RM750,000 keseluruhannya. RM750,000 keseluruhannya untuk menandatangani masalah pencemaran najis burung merpati di 25 buah sekolah yang berada dalam kawasan Parlimen Tanjung Piai. Dengan peruntukan sebanyak RM1 bilion yang disediakan untuk menaik taraf dan menyeraga sekolah-sekolah di seluruh negara, saya pohon Kementerian Pendidikan memberikan peruntukan sebanyak RM750,000 seperti anggaran Pejabat Pendidikan Daerah Pontian dan perhatian khas berkaitan isu ini kerana jika tidak diatasi segera, kekhawatiran terhadap ancaman masalah kesihatan yang berterusan akan mengganggu keselesaan anak-anak yang bersekolah. Selain daripada kerugian tidak dapat menggunakan bilik-bilik raja yang tercemar dan najis burung ini. Jadi saya beranggap ini satu isu yang amat penting. Saya mungkin bukan saja di kawasan saya, mungkin di kawasan-kawasan lain
Saya harap penuntut yang dikemukakan dapat direalisasikan oleh kerajaan. Itu saja pembahasan saya. Sekian, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Piai. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kubang Pasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dalam ucapan perbahasan berjauhan 2024, saya berhasrat untuk utarakan mengenai beberapa perkara. Pertamanya, mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan 92 bilion. Ini adalah lebih rendah berbanding dengan tahun 2023, iaitu 99 bilion, 7 bilion lebih rendah. Berdasarkan kepada anggaran perbelanjaan yang besar, iaitu 395.8 bilion, tahun sudah hanya 388 bilion. Sepatutnya peruntukan pembangunan lebih besar daripada tahun 2023, mungkin sehingga 100 bilion. Sebab belanja pembangunan pada tahun 2023 ialah 25.5% dari jumlah besar. Tapi 2024 menurun kepada 23.2%. Sebenarnya belanja pembangunan merupakan pelaburan masa depan negara. Seterusnya, keduanya berhubung dengan sumber kewangan bagi perbelanjaan pembangunan. Pengalaman lepas menunjukkan ianya tidak diperolehi dari hasil kerajaan seperti cukai dan sebagainya. Saya mohon Menteri Kewangan untuk maklum dan perincikan sumber berkenaan, umpamanya dari jualan bond jika jangka panjang 10 tahun seperti Malaysia Government Investment Issue atau MGS Malaysia Government Security untuk jangka pendek, conventional borrowing contohnya jual bond kepada KWSP dan sebagainya, ataupun treasury bill short term seperti MITB Malaysia Islamic Treasury Bond atau bill bond perbendaharaan. Seterusnya, Tuan Speaker, mesti saya celah kenal dengan minta maaf saya tak boleh bagi pasal timing saya elok ni. Kecuali Tuan Speaker kata tambah 5 minit. Minta maaf banyak-banyak. Seterusnya Tuan Speaker, mengenai kos sara hidup. Tuan Yang Dipertua, akhir-akhir ini negara kita dilanda dengan pelbagai masalah. Masalah tak ada beras. Harga beras tempatan naik. Sebelum ini masalah bekalan ayam. Harga ayam naik. Dan berita akhbar hari ini menyatakan bahawa beras tempatan masih kurang di pasaran dan harganya masih tinggi. Kenaikan harga barangan menjadi lebih teruk lagi bila ringgit Malaysia jatuh ke paras yang paling rendah semenjak lebih daripada 25 tahun yang lalu, iaitu 1 USD bersama dengan RM4.78 pada 20 hari bulan Jumaat yang lalu. Kalau kita ambil perbezaan, tahun 2022 kita import barang bekanan 75 bilion bersamaan dengan 18 bilion US dollars dengan rate 4.17 ringgit. Tetapi tahun 23 ini, kalau kita ambil 18 bilion juga import kita dalam US dollars, maka jumlah import kita akan menjangkau 86 bilion ringgit, iaitu peningkatan 14.6%. Perlu diingat, harga barang yang dihadapi oleh rakyat adalah dalam keadaan struktur pendapatan yang tidak meningkat. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya kekurangan ataupun kurang bekalan dan kenaikan harga, saya dimaklumkan oleh ramai juga yang kenalan saya, adalah disebabkan permainan harga oleh pemborong dan juga pembekal. Ini kerajaan mesti perhatikan. Isunya ialah kemampuan dan keupayaan kerajaan, khususnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Menteri pun tak dilantik lagi, supaya dia dapat menanganinya masalah ini dengan lebih berkesan. Isu kos sara hidup merupakan antara masalah utama yang perlu ditangani
kerajaan menerusi kerangka ekonomi madani bagi membolehkan rakyat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Seterusnya, rasionalisasi subsidi penyasaran kenaikan SST 6% ke 8%. Tuan Di-Pertua, tidak cukup dengan kos sara hidup yang membanangi rakyat. Kini belanjawan 2024 akan menambahkan lagi beban kepada rakyat. Jumlah subsidi bagi tahun 2024 akan dikurangkan daripada 58 bilion daripada 64 bilion pada tahun 2023. Dan rasionalisasi subsidi ini akan bawa kesan secara langsung kepada industri pengangkutan. Sudah pasti peningkatan kos ini akan dipindahkan kepada pengguna. Sepatutnya, kajian komprehensif harus dibuat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan program ini untuk menentukan siapa yang layak menerima dan siapa yang tidak layak menerima. Artinya, perlu ada mekanisme yang jelas dalam perkara ini. Jika tidak ada golongan rakyat yang akan teraniaya nanti, golongan M40 di Kedah, mungkin di Kuala Lumpur dia dah jatuh B40. Golongan T20 di Kelantan, mungkin di Kuala Lumpur dia jatuh kepada M40. Mungkin salah satu strategi yang boleh digunakan ialah mengurangkan subsidi secara gradual sedikit demi sedikit. Misalnya kenaikan 10 sen, 30 sen dan membenarkan pasaran membuat pelarasan ataupun adjustment. Subsidi bersasar perlu hadir bersama skim perlindungan sosial menyuruh bagi golongan rakyat. Skim perlindungan tertumpu kepada B40 tetapi M40 juga sebenarnya mendapat kesan, sebenarnya terkesan dalam hubungan ini. Kenaikan SST dari 6% kepada 8%, iaitu 33% kenaikan, sungguh pun 2%, tapi kenaikan 33% akan meningkatkan kos perniagaan ataupun cost of doing business. Rejim SST memberi kesan terhadap tax on tax, cukai ke atas cukai ataupun ripple effect, dan hasilnya harga barang akan lebih tinggi. Saya berharap agar kerajaan dapat memberi pengecualian kepada business to business yang diguna pakai sekarang ini terhadap taxable services tertentu. Kerajaan seolah-olah nampaknya membuat keputusan dalam perkara ini secara tergesa-gesa semata-mata untuk mengurangkan fiskal defisit bagi belanjawan tahun 24 semata-mata. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai pelaburan dan industri. Pertamanya saya nak umumkan di sini, nak maklumkan di sini bahawa bagi separuh tahun pertama 2023, Kedah sekali lagi mencatatkan prestasi cemerlang, mencatat pelaburan 14.6 bilion menduduki top 3 di Malaysia. Dan jika diambil hanya industri pembuatan saja, Kedah sebenarnya menduduki tempat yang kedua. Alhamdulillah. Saya juga nak ucap tahniah kepada kerajaan khususnya Menteri MITI kerana berjaya melancarkan New Industry Master Plan 2030. Saya ingin mencadangkan beberapa perkara untuk menambah baik NIMP ini. Saya cadangkan agar kerajaan membangunkan industri kelang di luar bandar. Kelebihannya ialah seperti berikut: mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Belia tempatan sendiri sanggup bekerja di kelang-kelang berkenaan kerana berdekatan dengan kampung halaman mereka. Contohnya kelang-kelang di Kedah, seperti Syarikat Jerman di Kuala Ketil, Continental Tire di berdekatan dengan Alustar, ACM di Bukit Kayu Hitam. Kesemuanya mengambil pekerja tempatan lebih daripada 95%. Artinya kita dapat menghindarkan daripada masalah mengambil pekerja asing. Seterusnya, ia juga akan memberikan pekerjaan pada tempatan supaya mengurangkan penghijrahan ke bandar, meningkatkan penjanaan ekonomi di luar bandar, insentif dari MIDA bagi less developed area. Tuan Yang Di-Pertua, bagi tahun 2024, peruntukan untuk naik taraf infrastruktur dan baik pula infrastruktur hanyalah 20 juta. Saya sebutkan dahulu ini tidak mencukupi. Dia terlalu kecil untuk kita ini kerana patutnya projek yang begitu penting sebegini harus diberikan peruntukan yang lebih besar, sekurang-kurangnya 100 juta ringgit satu tahun. Ia melibatkan semua negeri di seluruh negara.
Ia penting supaya kawasan industri berfungsi dengan cara sebaik-baiknya dan mempamerkan imej setaraf dengan negara-negara maju. Seterusnya STEM, Sains, Teknologi dan R&D. STEM ni Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Tuan Yang Dipertua, untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi, negara memerlukan lebih ramai engineer dan saintis. Mereka yang diperlukan ini ialah untuk tenaga kerja ataupun talent di syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi tinggi dan sebagainya. Mereka juga diperlukan untuk membuat R&D dalam bidang teknikal. Bagi negara kita Malaysia amat penting R&D ini kerana dia adalah satu-satu jalan ataupun rute menjadi sebuah negara pencipta teknologi dan bukannya kita hanya menjadi pengguna dan pemasang sepertinya yang berlaku sekarang ini semata-mata. Jadi pelajar-pelajar kena milih STEM. STEM ini terbagi kepada 3 kategori. STEM A, ini matematik tambahan, kimia, fizik, biologi. STEM B, matematik tambahan, kimia, fizik dan subjek lain yang menggantikan biologi. C, aliran sastra. Jadi yang tuan yang bertua, negara kita perlu memilih, pastikan bahawa pelajar-pelajar kita mengambil STEM A dan STEM B, bukan STEM C. Dan kita mensasarkan dalam tahun 2025, 60% sains, 40% sastra. Tetapi malangnya, ini daripada reliable source. Kedudukan sekarang ialah yang memilih sains hanya 15.8%, yang 80% dan 85% daripada aliran sastra. Artinya kita banyak kerja yang perlu dilakukan. Ini satu cabaran yang amat besar bagi negara. Political will yang bersungguh-sungguh amat diperlukan. Jawapan Menteri baru-baru ini, Menteri Pendidikan menyatakan pelajar-pelajar STEM meningkat 40% kepada 45% amat mengelirukan. Tibet secara umumnya bukan STEM, kecuali pelajar mengambil kursus kejuruteraan di peringkat diploma dan ijazah. Jadi apa yang perlu ialah kita daripada kajian yang buat Kementerian Pendidikan. Salah satu sebab murid-murid tak mau buat sains kerana susah, takut dapat keputusan yang tak bagus. Dan juga disebabkan guru-guru yang tidak ada kemahiran untuk mengajar mata pelajaran sains dan matematik supaya dia lebih menarik pelajar-pelajar ini dan juga lebih dipahami. Dan seterusnya, ini juga kajian daripada Kementerian Pendidikan. Kita perlu mengubah sikap pengetua sekolah-sekolah menengah yang tidak menggalakkan anak-anak murid mereka mengambil sains takut prestasi sekolah turun. Mengenai membaik pulih dan menaik taraf tanda sekolah dan juga membaik pulih termasuk jalan-jalan. Yang ini saya ucap tahniah dan puji kepada Kementerian Pendidikan dan Kerajaan. Cuma kita termasuk juga jalan ya. Kita perlu buat audit. Audit sebelum kita buat putusan jalan mana nak buat. Di banyak tempat kita ada masalah jalan. Seperti di tempat saya Kubang Pasu, terdapat banyak jalan berlubang dan membahayakan. Antaranya jalan Kampung Tanjung Mukim Binjai Jitra di bawah penyelenggaraan JKR dan jalan Kampung Teluk Malik di bawah penyelenggaraan KW. Satu lagi saya nak sebutkan Tuan Speaker mengenai IPD Kubang Pasu. Semua IPD yang bersempadan dengan negara luar, umpamanya Thailand khususnya, dia punya ketua polis daerah berpangkat ACP. Tumpat ACP, Padang Besar, Perlis ACP. Tetapi Padang Kubang Pasu Superintendent Tuan Dipertua. Yang ini saya minta Menteri KDN untuk mengambil tindakan dan mengambil maklum dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menaikkan pangkat Ketua Polis Kubang Pasu kepada pangkat ACP. Tuan Dipertua, saya ingin menyentuh tentang istilah mahakaya yang kerap disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun. Mahakaya sebenarnya bukan sahaja ditumpu kepada individu sahaja, tapi boleh juga digunakan kepada negeri-negeri. Di negara kita, terdapat negeri yang mahakaya seperti Pulau Pinang dan Selangor, dan negeri yang lebih mundur seperti Kedah dan Kelantan. Yang menjadi persoalan ialah negeri mahakaya mendapat perhatian dan layanan yang lebih baik daripada negeri yang mundur seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ada negeri mahakaya minta pembesaran lapangan terbang
dapat. Minta LRT kos 10 bilion, dapat. Minta tambah pulau penampakan laut yang diluluskan pun sebelum ini tidak diluluskan oleh kerajaan sebelum ini kerana kajian IAI yang tidak lulus. Untunglah negeri maha kaya dan meranalah negeri yang tidak maha kaya ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hormat. Yang Hormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya bangun di bawah 18.1. Terima kasih Yang Berhormat. Bang Pasu. Ya, Yang Berhormat. Yang Hormat 18.1. Saya terima, kita semua terima ni ralat daripada Timbalan Menteri Kewangan. Dan kita lihat perubahannya ialah sebanyak 4 bilion. Iaitu tentang tambahan hasil cukai. Saya minta supaya Mohd Menteri bagi penerangan di Parlimen. Sebab jangan letak, kalau ralat tu 1-2 juta, tapi ini 4 bilion. Saya minta dia bagi penerangan tentang ralat ini sebab kami tidak ada peluang untuk membahaskan perkara ini sebab ucapan telah disediakan, tiba-tiba dia hantar ralat 4 bilion berbeza, tambahan hasil bersih 480 juta, tapi yang telah dipindah jadi 4 bilion 559 dan seterusnya. Jadi saya minta Timbalan Menteri Kewangan sebab ini tanah dia yang selalu berpantun ni supaya bagi penerangan. Baik Yang Berhormat. Benda itu direkod. Saya percaya Menteri ambil maklum dan akan menjawab perkara tersebut. Berikutannya, dipersilakan Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada Timbalan Yang Dipertua kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk berbahas tentang ucapan belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun pada minggu yang lepas. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah pun berjaya membentangkan belanjawan tahun 2024. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyatakan sokongan yang sepenuhnya ke atas belanjawan 2024 dan saya yakin dan percaya belanjawan ini akan memberikan manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Mengambil kira belanjawan 2023, kajian separuh penggal RMK 12, belanjawan 2024, saya berpandangan bahawa Kerajaan Madani telah memastikan keseimbangan dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan terus menampung subsidi bersasar yang diunjukkan sebanyak 81 bilion dan menerokai sektor ekonomi yang baru dan pada masa yang sama turut memastikan kedudukan fiskal negara yang kukuh serta mampan. Maka saya boleh katakan belanjawan 2024 yang dibentangkan adalah belanjawan yang bertanggungjawab dan realistik setelah mengambil kira beberapa sudut. Timbalan Yang Dipertua, kesemua program dan inisiatif kerajaan telah pun dibentangkan dalam bentuk angka-angka dalam buku belanjawan 2024 seperti tahun-tahun sebelum ini. Namun, dalam era teknologi maklumat dan memudahcarakan pemolehan maklumat adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan segala perancangannya dapat dinikmat dan diperoleh maklumat oleh rakyat. Oleh itu, saya ingin mencarahkan 3 perkara yang berprinsipkan kepada sistem pentadbiran yang berasaskan kepada data, pelaporan dan maklumat yang menyeluruh. Pertama, Big Data Analytic. Data is new currency and data is gold. Dengan izin, data dalam dunia terkini adalah sesuatu yang membantu kerajaan dalam proses membuat keputusan dan menentukan dasar dan polisi, data-driven decision making. Dengan izin, ia membantu dalam memastikan keberkesanan polisi, kerja yang efisien dan efektif dan sekaligus meminimumkan perbelanjaan dan pembaziran berlaku. Data yang memaparkan 3 komponen utama iaitu rekod yang dulu, history, terkini, real time dan ramalan prediktif adalah penting untuk kita merancangkan pembangunan sebuah bandar dan pekan, sistem pengangkutan awam, pembiayaan subsidi rakyat, penentuan perumahan awam dan polisi-polisi yang sebagainya. Dengan perlunya kerajaan membangunkan satu sistem big data analitik yang berkesan dan boleh dipercayai. Seawal tahun 2013 pernah dikatakan public sector big data analitik dan kemudiannya disambung dengan National Big Data Analytic
dan disambung dengan pangkalan data perlindungan sosial PDPS, dasar perkongsian data nasional, National Data Sharing Policy dan yang terkini pangkalan data padu. Saya menyambut baik usaha kementerian dalam membangunkan Open Data Portal data.gov.my oleh Open DOSM. Namun saya lihat data yang terpapar masih belum lagi dioptimumkan melalui perkongsian data-data oleh sektor awam dan dengan rakyat. Justru saya ingin bertanya kepada kerajaan, di manakah kedudukan negara kita dalam mempersiapkan dasar big data setakat ini dan apakah kedudukan talent pool pakar-pakar data yang ada pada ekosistem terkini dalam negara kita. Kita harus pastikan ekosistem perkongsian data harus terus diperkasakan dalam bab perkongsian data dalaman antara sektor awam dan perkongsian data antara sektor awam dan rakyat. Keduanya adalah pelaporan prestasi inisiatif dalam belanjawan. Adalah penting parameter dan KPI perlu ditetapkan bagi mengukur keperkasanan pelaksanaan semua inisiatif kerajaan mengikut rancangan dalam belanjawan negara. Saya sedia maklum bahawanya laporan prestasi perbelanjaan pertengahan tahun 2023 telah pun diterbitkan dan pernah dipetakan dalam jawatankuasa pilihan khas Parlimen Bawah Kewangan dan Ekonomi. Namun angka-angka yang dibentangkan dalam laporan tersebut bagi saya terlalu umum dan hanya memaparkan angka-angka dan peratusan, tetapi tidak dapat diukurkan keperkasanan dan pelaksanaannya. Oleh itu, saya ingin memohon kepada kerajaan supaya memastikan setiap inisiatif yang dibentangkan dalam belanjawan 2024 harus disertakan dengan sistem pelaporan prestasi keperkasanan pelaksanaan inisiatif dan program mengikut kementerian masing-masing. Sebagai contohnya, dalam laporan tersebut mengesahkan setakat Jun 2023, Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan hanya membelanjakan 38% daripada jumlah peruntukannya. Manakala Kementerian Perdagangan dan Komoditi hanya membelanjakan 27% peruntukannya daripada jumlah keseluruhannya. Maka apakah sebab adanya isu yang berlaku berbezanya peratusan berbelanjaan antara dua kementerian ini dengan kementerian-kementerian lain yang telah pun mencacah lepas 50% dari segi perbelanjaannya. Dan keduanya contoh adalah laporan mengesahkan Kementerian Sumber Manusia telah pun membelanjakan 47% peruntukannya. Tetapi saya kurang pasti melihat kepada angka itu sejauh manakah keberkesanan program-program TVET yang telah pun dijalankan oleh kementerian secara efektif dan berapakah pakar-pakar yang telah pun dilatihkan di bawah bidang core business Kementerian Sumber Manusia. Dan ketiga adalah tentang kebebasan maklumat. Saya sedia maklum bahawanya usaha kerajaan dalam proses untuk penggubalan Akta Kebebasan Maklumat bagi menggantikan Akta Rahsia Rasmi. Nah, ini adalah satu langkah yang baik dan signifikan seiring dengan prinsip tata kelola yang baik. Usaha ini akan memberikan akses kepada rakyat dalam memperoleh maklumat daripada badan awam dan kerajaan. Sekaligus boleh melibatkan rakyat dalam proses pembentukan dasar negara. Dan penggubalan akta ini pernah dijalankan pada tahun 2018 tetapi tertangguh seketika. Sudah tentu beberapa sudut perlu kita ambil kira termasuk keselamatan dan pertahanan negara perlu ada pengecualiannya. Namun saya berpandangan bahawa banyak aspek lain maklumat-maklumat awam perlu diberikan akses kepada rakyat, termasuk juga deklarasi harta ahli-ahli pentadbiran tertinggi dalam negara daripada jawatan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri dan pegawai-pegawai tertinggi dalam anggota pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dan untuk maklumat sementara ini, laman web mydeclaration.sprim.gov.my yang pernah diwujudkan untuk memaparkan deklarasi harta anggota pentadbiran masih lagi tertangguh dan tutup dalam status tutup sementara. Timbalan yang di-Pertua izinkan saya membawa dua isu yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama adalah tentang Institut Pendidikan Guru. Sejak kebelakangan ini, peranan IPG sering diperbincangkan, malah pernah dikatakan ditutup ataupun digantikan peranan dan fungsinya. Tetapi kita tidak boleh menafikan peranan dan pencapaian IPG dalam melahirkan ramai insan dan pendidik yang banyak berjasa dalam sistem pendidikan negara kita. Oleh itu, saya ingin membangkitkan dua isu yang berkaitan dengan IPG. Pertamanya adalah tentang kadar pembayaran allowance
bulanan untuk siswa dan siswi guru IPG. Setelah meneliti kadar yang sedia ada, pembayaran allowance hanya pada kadar RM430 sebulan. Bagi saya, jumlah tersebut perlu dikaji semula selaras dengan perkembangan ekonomi dan kos sara hidup semasa. Dan mengambil kira kos perbelanjaan bulanan mereka, bayaran allowance ini wajar diberikan perhatian dan dikajikan semula dasar yang sedia ada. Keduanya adalah tentang pelaksanaan inisiatif rumah siswa dan siswi. Inisiatif rumah siswa dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, KPTM, yang telah pun mendapat sambutan yang baik sejak tahun 2019 kalau tak silap saya. Namun saya ingin mencalonkan kepada kerajaan supaya memperluaskan inisiatif ini kepada siswa dan siswi guru di bawah IPG yang dikelolai oleh KPM, merupakan kementerian yang berbeza. Ramai di kalangan siswa-siswi guru IPG terpaksa menyewa rumah di luar kampus. Malah ada di kalangan mereka yang terpaksa menghuni dalam satu rumah dalam lebih kurang 5 hingga 10 orang dalam keadaan yang kurang kondusif. Dan salah satu sebab bagi mereka memilih menyewa di luar kampus adalah keadaan kolej kediaman yang kurang kondusif, kurang fasiliti dan kemudahan dalam kolej kediaman. Maka saya ingin mencarakan kepada kementerian supaya mempertimbangkan, memperluaskan inisiatif rumah siswa kepada 27 IPG di bawah KPM demi manfaat kepada semua siswa dan siswi guru. Satu lagi isu yang di bawah KPM, selain isu IPG, saya turut ingin menarik perhatian kementerian tentang isu pengawal keselamatan sekolah dan pekerja pembersihan di bawah kontrak kerajaan di sekolah-sekolah seluruh negara. Sudah tentu, isu tunggakan gaji, tiada caruman SOKSO dan KWSP bukan sesuatu yang baru berlaku di kalangan kumpulan pekerja tersebut. Saya yakin dan percaya ahli-ahli yang berhormat yang ada dalam Dewan ini peka dan memahami isu ini. Memang isu ini benar-benar berlaku dan kita sedia maklum perkara ini sentiasa berlaku dan malah sebahagian kontraktor yang tidak bertanggungjawab ini telah berkali-kali menafikan hak pekerja sehingga hari ini. Ada di kalangan mereka sewaktu pandemik tidak dibayarkan gaji 3 bulan, berbulan-bulan. Ada yang dipotongkan caruman SOKSO dan EPF tetapi sebenarnya mereka tak membayar pun ada juga. Baru-baru ini berlaku satu kes pembunuhan di kawasan saya yang mangsanya seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah. Dan akhirnya beliau telah pun meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak. Anak sulung 21 tahun, anak kedua 20 tahun. Anak ini kerja juga sekuriti dalam syarikat kontrak yang sama. 3 lagi anak yang masih tingkatan 4, darjah 6 dan darjah 3. Apabila pasukan kita ziarah kepada keluarga mangsa, kami dimaklumkan bahawanya mangsa walaupun telah pun kerja dalam syarikat tersebut tetapi tidak dicarumkan SOKSO dan KWSP 3 bulan. Dan selalu berlakunya tunggakan gaji dalam soal pembayaran gaji. Kita tidak boleh membenarkan perkara ini terus berlaku dan saya ingin mencarakan kepada KPM supaya semak semula semua syarikat-syarikat kontrak yang ada rekod tunggakan gaji, tiada caruman EPF dan SOKSO, selesaikan masalah tunggakan gaji dan masalah-masalah yang berbangkit. Jika gagal berbuat demikian, dengan segera kena senarai hitamkan syarikat-syarikat tersebut yang menafikan hak pekerja. Keduanya, kaji semula keberkesanan pelaksanaan dasar kontrak kerja untuk pengawal keselamatan dan pembersihan. Pertimbangkan serah balik tanggungjawab itu kepada sekolah ataupun PBD bagi mengelakkan masalah-masalah yang seumpama itu terus berlaku yang menindas hak pekerja. 2 isu yang saya ingin bawa berkenaan dengan kawasan. Yang pertama, berkenaan dengan projek rancangan Tempatan Banjir RTB Sungai Kinta Fasa 2 di Negeri Perak. Salah satu perkara yang berkaitan adalah masalah banjir yang sering berlaku di kawasan penempatan sepanjang Sungai Pinji, termasuk Taman Pekan Razaki, Sungai Rokam, Ampang Baru dan sebagainya. Sebelum ini pernah dicanangkan pembinaan kolam tadahan di bahagian hulu
Sungai Pinji bagi mengatasi masalah banjir yang berlaku di bahagian hilir Sungai Pinji, iaitu pendapatan yang saya sebutkan tadi. Oleh itu, saya memohon penjelasan kerajaan dalam status pelaksanaan projek tebatan banjir tersebut, khususnya boleh memberikan penerangan dalam projek-projek naik taraf di kawasan sepanjang Sungai Pinji. Keduanya adalah tentang jalan persekutuan. Untuk menaik taraf jalan persekutuan FT001 Seksyen 587 hingga 589 bagi mengatasi masalah banjir kilat di bahagian jalan tersebut. Sistem saliran dan aras jalan yang rendah berbanding dengan kawasan persekitaran telah pun menjadi faktor kejadian banjir kilat. Namun, penyelenggaraan berkala telah pun tidak dapat mengatasi masalah dan projek naik taraf diperlukan untuk mengatasi masalahnya secara holistik. Saya memohon kerajaan merangkumkan permohonan saya yang telah pun dipanjangkan melalui negeri yang memerlukan anggaran kos lebih kurang 40 juta untuk menjalankan projek naik taraf ini. Dan saya mohon kerajaan untuk merangkumkan perkara ini, angka ini 40 juta dalam belanjawan 2024 nanti. Dengan kata-kata itu, saya ingin sekali lagi menyatakan sokongan yang tidak belah bagi atas pembentangan belanjawan 2024 dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama membuat sesuatu yang terbaik kepada rakyat Malaysia pada masa yang akan datang. Sekian saja, terima kasih. Koping mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kopeng. Saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan tahniah Yang Amat Berhormat Tambun atas pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 yang pasti akan menjadi instrumen yang penting bagi tahun 2024 bagi kesinambungan berterusan ke atas ekonomi recovery at post-COVID-19 crisis, menangani global supply chain disruptions, pendekatan counter-cyclical kepada ekonomi yang slow down, adaptasi climate change dan pertumbuhan kalis terhadap geopolitical tension. Tuan Yang Bertua, pada peringkat dasar kali ini saya akan menyentuh beberapa perkara yang bersifat menyeluruh dan ia mendasari perkara asas yang perlu disokong, ditambah baik dan ada keperluan untuk dihentikan. Dan insya-Allah perkara-perkara tertentu saya akan menyentuh di peringkat jawatankuasa nanti. Tuan Yang Di-Pertua, kemampanan pengurusan hutang negara adalah perkara yang perlu ditambah baik bagi memastikan aliran hutang yang diterbitkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ia mampu meningkatkan daya cipta asas eksplorasi ekonomi baru yang kali sekejutan. Jumlah hutang negara 2022 sebanyak 60.4% kepada KDNK. Setakat Ogos 2023, ia telah mencatat 62% kepada KDNK. Perbezaan yang amat ketara kalau kita bandingkan di antara tahun 2018-2022. Sepanjang 4 tahun ada peningkatan jumlah hutang sebanyak 383.2 bilion iaitu 21.5% daripada KDNK. Debt service charges juga meningkat dan kalau kita lihat belanjawan 2003 semasa dibentangkan menjangkakan had statutory berada pada kadar 62.2% kepada KDNK. Di mana tahun ini akan diterbitkan 71 bilion. Setakat 8 bulan kita telah terbitkan hutang sebanyak 68 bilion dan kita ada lagi lebih kurang ruang 3 bilion. Adakah ruang pinjaman ini mencukupi? Dan bagi saya ia tidak mencukupi kerana jangkaan awal bajet untuk subsidi 63 bilion tetapi Yang Amat Berhormat Tambun telah umumkan ia akan mencecah 81 bilion. Oleh hal demikian, saya kira Tuan Yang Di-Pertua, isu hutang negara usahlah dijadikan modal politik untuk menarik sokongan. Semua parti dalam Dewan ini telah mempunyai pengalaman menjadi kerajaan dan kita tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dan apa tindakan kita telah laksanakan semasa menjadi kerajaan untuk mengatasi segala keterisan, krisis dan ketidaktentuan ekonomi global pada ketika itu. Kaedah tunding-menunding, finger pointing bukanlah jalan keluar, tetapi ia mendorong negara kita ke arah jalan permasalahan tanpa penghujung. Jadi saya cadangkan Tuan Yang Bertua agar kita semua lakukan politik reconciliation on ekonomi.
Kita pernah lakukan dahulu semasa meningkatkan had statutory hutang dari 55% ke 60% dan kemudian ke 65% semasa kita menghadapi krisis COVID-19 dan peperangan di antara Ukraine dan Rusia yang berpanjangan. Saya mohon agar pihak Kementerian Kewangan untuk mengadakan segera perbincangan dengan semua parti agar kerajaan maupun pembangkang dapat bersama-sama memulihkan ekonomi kita kerana kebersamaan kita adalah teras kejayaan pemulihan. Tuan Yang Bertuah, semajak 4 dekad yang lalu kita telah mengharungi 4 buah krisis. Krisis komoditi 85-86, krisis kewangan Asia 97-98, krisis kewangan global 2008-2009 dan yang terbaru krisis COVID-19 2020-2022. Semasa krisis komoditi, tahap hutang negara kita telah mencecah dan melepasi 100% daripada KDNK atau yang lebih tepat 103.4% pada tahun 1986. Namun sepanjang 10 tahun berikutnya KDNK negara kita bertumbuh baik pada kadar 6 ke 10%. Saiz ekonomi membesar 3.5 kali ganda, di mana saiz GDP nominal pada tahun 1986 pada kadar 28 bilion USD dan meningkat pada tahun 1996 101 bilion USD dan ia telah menurunkan jumlah nisbah hutang statutory di paras bawah 40% kepada KDNK. Timbang tara di sini, Tuan Pertua, adalah saiz ekonomi besar menjadikan KDNK tinggi. Maka peratusan hutang kepada KDNK menjadi rendah dan begitulah sebaliknya. Persoalan saya kepada pihak kementerian, bagaimana ekonomi kita mahu dipulihkan dan menggerakkan pertumbuhan KDNK dengan lebih baik. Dalam masa yang sama, IMF dan World Bank telah mengunjurkan ekonomi global bertumbuh pada kadar 3% pada tahun 2023 dan tahun hadapan pada kadar 2.9% ke 3%. 4 persoalan yang saya ingin kemukakan kepada pihak kerajaan. Yang pertama, apakah cara yang paling tepat untuk kita lakukan terbitan hutang? Yang kedua, waktu apa yang bersesuaian untuk kita lakukan terbitan hutang? Yang ketiga, adakah kos yang ditanggung bersesuaian dengan kadar lonjakan ekonomi yang akan datang? Yang keempat, adakah terbitan hutang ini memberi impak positif atau negatif dari sudut peratusan KDNK? Saya ingin mendapat penjelasan bagaimana objektif pinjaman dibuat oleh kerajaan. Apakah nisbah pinjaman kepada pertumbuhan KDNK? RM1 pinjaman, Tuan Yang Pertua, berapa peratusan peningkatan kepada pertumbuhan ekonomi negara? Negara kita sentiasa dinilai bagaimana kita memenuhi kewajipan hutang dengan cara yang tepat dan masa segera secara kos efektif bagi mengurangkan risiko krisis keuangan. Tuan Yang Pertua, kepercayaan kredit, penarafan kredit berdaulat. Kredit sebuah negara yang dijalankan oleh 3 agensi penarafan antarabangsa, Moody's, Fitch dan S&P amat penting kewajarannya dalam penarafan kredit berdaulat dan pandangan bebas mereka mencerminkan kewibawaan negara kita sebagai destinasi pelaburan yang mampan dan berkualiti. Kita ada pengalaman kita, Tuan Yang Pertua, pada tahun 1991 kita berada pada kadar A3 atau A- dan kita mula meningkat baik penarafan kredit sehingga tahun 1995 hingga 1998 selama 4 tahun pada A1 ataupun A campur. Krisis kewangan Asia, penarafan kredit kita daripada investment grade turun kepada kedudukan BB dan speculative grade dan pada tahun 1999 dan selepas 6 tahun kemudian berlaku pemulihan meningkat ke tahap A3 A- pada 2024 dan setakat 2021 kita berada selama 17 tahun terperangkap pada kadar yang sama. Ironinya pada 2022 Moody dan S&P masih mengekalkan penarafan kita, tetapi Fitch telah menurunkan negara kita kepada kedudukan BBB+ dengan outlook negatif dan kemudiannya Jun 2022 semakkan outlook ditambah baik kepada stable. Persoalannya, Puan Yang Pertua, apakah kesan penurunan kredit ini dan outlook kepada ekonomi negara? Kerana ia meningkatkan pengurusan premium risiko yang akhirnya meningkatkan kesan kepada kos menjalankan perniagaan sebanyak 50 basis point dan ini meningkatkan kos pinjaman. Dan ia menyebabkan juga aliran keluaran modal kerana sentimen pelabur yang lemah sebanyak 6 ke 8 bilion USD telah mengalir keluar dari negara kita dan ini mengurangkan pelaburan baru. Persoalannya, bagaimana kita hendak mengatasinya? Dan mengapa kita tidak mampu meningkatkan kembali penarafan kita kepada A1 ataupun A+? Bilakah FRA akan dikuatkuasakan?
Dan bilakah kerajaan hendak membentangkan Procurement Act di Dewan Rakyat bagi memastikan pematuhan tata kelola dapat ditambah baik? Poin yang kedua, hasil negara berdaya mampan. Saya menyokong 34 langkah cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan. Walaupun bagi saya, memperkenalkan GST adalah langkah yang terbaik. Amalan ini telah dilaksanakan oleh 160 buah negara di dunia. Namun saya agak menyokong jika ketika ini kerajaan pertimbangkan ia belum sampai masanya lagi kerana masih ada kaedah yang lain untuk menambah hasil negara. Saya sedar bahawa RM1 hasil negara lebih 95 sen telah mempunyai komitmen untuk dibelanjakan seperti emolumen, pencen, subsidi, bayaran khidmat hutang dan sebagainya dalam tanggungan. Saya menyokong langkah kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar. Subsidi bersasar adalah satu langkah yang dominan ketika mengimbangi jumlah kutipan hasil yang tidak setara dengan negara-negara OECD dan perbelanjaan yang mengembang expansionary expenditure dalam menyerap hentakan dan kejutan external sector. Poin yang betul, sebagai negara perdagangan trading country, kita sentiasa terdedah kepada external exposure. US dan China adalah destinasi perdagangan terbesar Malaysia. Ekonomi kita amat sensitif dengan sebarang perubahan kepada pertumbuhan ekonomi US dan China. Kajian yang dibuat oleh World Bank, perubahan 1 percentage point in US growth impaknya perubahan 0.82% kepada Malaysia GDP growth. Manakala perubahan 1 percentage point in China growth impaknya 0.45% kepada Malaysia GDP growth. Tahun 2024, kerajaan menyasarkan peruntukan subsidi dan bantuan sosial sebanyak 52.8 bilion. Tahun 2023, tahun ini 64.2 bilion. Dan saya lihat ada penurunan lebih kurang 11.4 bilion, iaitu 17.8%. Saya kira subsidi yang dibuat secara bersasar ini adalah satu langkah yang dominan dan sekiranya kita dapat lakukan secara lebih efisien, kita dapat menjimatkan wang negara. Saya ambil contoh poin pertama, subsidi elektrik tidak bersasar telah meningkatkan keterisan kepada golongan tinggi penggunaan. Jumlah subsidi pada tahun 2003 telah dimaklumkan oleh kerajaan penggunaan sebanyak 14.9 bilion. Namun, subsidi yang dinikmati oleh peniaga bukan PKS yang melibatkan 100,000 akaun syarikat perniagaan bukan PKS telah menikmati lebih kurang 43% daripada 14.9 bilion ringgit, iaitu lebih kurang 6.5 bilion ringgit. Apabila kerajaan melakukan secara bersasar melalui pelaksanaan subsidi ICPT, kita dapat kurangkan subsidi dan perniagaan bukan PKS masih menerima subsidi tapi pada jumlah hanya 2.3 bilion ringgit. Kita jimatkan 4.2 bilion ringgit. Penjimatan ini boleh disalurkan kepada perbelanjaan yang boleh merangsang ekonomi yang lebih efektif. Tata kelola pengurusan GLC dan GLIC. Poin yang pertama, saya ingin menyinggung agar pengurusan GLC dan GLC mesti memahami konsep penubuhan GLC dan GLC sebagai kemampanan penggerak ekonomi Malaysia. Mereka harus melakukan pengurusan strategik menembusi pasaran dalam negara. Mereka juga perlu melaporkan khusus kecekapan pengurusan GLC dan GLIC. Saya mencadangkan supaya annual report oleh GLC dan GLIC dapat dibentangkan di Dewan Rakyat agar semak dan imbang dapat kita lakukan di sini. Kerana kita juga perlu memastikan penerapan kawalan selia peringkat antarabangsa bagi membuka prospek ekonomi. Kajian, pengurusan strategik dan pemusatan kawalan selia juga mesti kita lakukan. Kenapa kita nak memastikan kita mempunyai portfolio yang lebih baik di perusahaan saham. Poin kedua, kita hari ini hadapi masalah dari segi equity market. Portfolio investment sedang mengalami ketidaktentuan dan kita sudah kehilangan lebih kurang 450 indeks. Perkara yang penting untuk kita nilai semula adalah bagaimana main companies yang diletakkan dalam bursa seperti Maybank, seperti Petronas, seperti Khazanah, adakah mereka betul-betul merupakan true private sector dan adakah mereka menggunakan new economic stock
bukan lagi berasaskan kepada old economic stock seperti plantations, bank, telco yang akhirnya syarikat-syarikat yang sunset inilah yang dominated dalam largest listed firm in bursa dan akhirnya ialah yang menyebabkan tidak ada daya tarikan yang dibuat oleh pelabur-pelabur di luar negara. Poin kedua, saya harap sangat supaya kita sentiasa memikirkan tentang masa depan. Bila kita bercakap tentang ringgit performance, kita memahami bagaimana penentuan nilai ringgit ini. Bukan hanya ditentukan dari segi kenaikan harga minyak ataupun differential interest di antara US dan Malaysia, seperti mana yang disebutkan pagi tadi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Saya mengharapkan sangat supaya Kementerian Kewangan juga menambah baik nilai IIP, International Investment Position, yang kadang-kadang kita terlupa untuk memberi penekanan terhadap penunjuk indikator ekonomi ini. Kerana ini sebenarnya memberi gambaran kepada pelabur sama ada negara kita ini berada sebagai creditor nation ataupun debtor nation. Dahulu negara kita berada dalam creditor nation, tapi slightly sekarang ni Puan Yang Pertua kita sudah berada dalam debtor nation. Untuk meningkatkan IIP ini kita mesti mempunyai pegangan financial asset di luar negara berbanding foreign memegang financial asset dalam negara kita. Jadi saya perlukan penjelasan daripada pihak kerajaan bagaimana untuk meningkatkan kadar international investment position. Kerana Puan Yang Pertua, nisbah dia, kalau kita naikkan 1%, kenaikan IIP, International Investment Position, bermakna nilai ringgit akan berlaku kenaikan sebanyak 0.8%. Puan Yang Pertua, saya harap sangat supaya nilai ringgit ini kita jadikan sebagai nilai yang bersama. Kerana apa? Kalau kita lihat pada tahun 2020, 2 Mac 2020, kita berada pada RM4.17. Kemudian kita pada 16 Mac dia meningkat RM4.39. Pada Disember 2020 dia menurun RM4.02. Pada 23 Ogos 2021 dia kembali pada RM4.19. Pada Oktober 2022 dia meningkat 4.75 jumlah ringgit kita RM4.75. Dan kemudian kita lihat pada Januari 2023 dia turun RM4.24 dan hari ini RM4.78. Apa yang saya cuba maksudkan Puan Yang Pertua adalah nilai ringgit ini kerana kita ini negara perdagangan. Kita terdedah kepada external sector dan sudah pasti external sector ini salah satunya adalah bagaimana kita nak meningkatkan IMP. Dan kalau kita juga dapat meramalkan apa yang sedang berlaku di negara sekitar kita, Tuan Yang Pertua, yang terakhirnya saya nak minta kerajaan untuk bagi penjelasan. Bagaimana persediaan pihak kerajaan apabila kerajaan Thailand melaksanakan sebuah projek yang kita panggil sebagai land bridge untuk menghubungkan di antara Gulf of Thailand Sea dengan Andaman Sea. Land bridge tersebut panjangnya Puan Yang Pertua 90 km. Menggabungkan dua port, Ranong Port dan Chumpon Port. Kita ada Puan Yang Pertua dia menghubungkan pelabuhan Kuantan dengan pelabuhan Kelang. Yang pastinya jaraknya 700 km. Investment yang kita buat 45 bilion ringgit. 45 bilion USD. Tetapi apa yang saya cuba sebutkan Puan Yang Pertua, mereka memulakan projek ini pada tahun 2025 dan sudah pasti negara-negara seperti India untuk membawa barang-barang sebelah ke China, ia akan menyebabkan port Kelang dan port PTP kita akan hilang daya tarikan. Sekiranya pada tahun 2030 nilai TEU yang beroperasi di antara dua port ini adalah 10 juta TEU. Akan meningkat sehingga 40 juta TEU pada 10 tahun berikutnya. Sila Gulong. Kalau kita tidak bersiap sedia Puan Yang Pertua, sudah pasti jumlah pinjaman yang kita buat untuk membina ECRL ini, kita juga akan mempunyai bebanan contingent liability
yang kita perlu bayar pada masa hadapan kerana projek tersebut tidak memberi jumlah keuntungan seperti mana yang kita rancang pada kali ini. Saya fikir Tuan Yang Bertua, perkara ini harus kita ambil kira seperti mana pembangunan di Nusantara. Kerajaan juga perlu mengambil kira kerana ini juga akan membebankan negara pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuan Yang Bertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Saya jemput Yang Berhormat Jeli. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, Jeli ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang telah membentangkan Belanjawan 2024 dan meneliti dan memperhalusi keseluruhan intipati belanja tersebut sebagai pembangkang yang berkredibel, berprinsip dan berorientasikan kepentingan rakyat. Jeli di sini mengambil sikap dan berpendirian. Mana yang baik dan bermanfaat untuk rakyat, Jeli menyokong. Mana yang tidak baik dan mudarat untuk rakyat, Jeli tidak akan menyokong dan kerajaan harus memperbaikinya. Pertama kalinya dalam sejarah pentadbiran negara, ayat keterjaminan makanan diletakkan di bawah nama kementerian. Ini membuktikan betapa penting dan vital isu keterjaminan makanan dan harus kerajaan mengainnya. Persoalannya, dengan adanya kementerian ini, apakah kini rakyat dan negara sudah berasa lega dan tidak risau lagi tentang keterjaminan makanan? Suka atau tidak, kita harus menerima hakikat bahawa hari ini ketidakjaminan makanan memang berlaku dan tidak boleh disangka lagi. Kata P.Ramlee, ini bukan lagi cubaan, ini betul-betul yang dipetua. Semua sedia maklum tentang isu kekurangan beras tempatan dalam pasaran dan kalau ada pun harga pula melambung tinggi. Di pasaraya pula atau di kedai runcit adalah sukar untuk mendapat gula kasar yang bersubsidi, yang ada hanyalah gula premium yang harganya hampir RM5 per kilogram. Rakyat seolah-olah dipaksa untuk membeli gula premium yang lebih mahal untuk mendapatkan gula kasar yang bersubsidi. Sekiranya trend ini tidak dinoktahkan, banyak industri makanan dan minuman yang berasaskan gula akan terjejas. Permasalahan ini tidak terhenti di situ. Ianya akan berantai dan akhirnya dengan izin at the bottom of it, rakyat marhainlah yang akan menanggung beban. Jeli ingin melontarkan pertanyaan, apakah solusi kerajaan, terutamanya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam menyelesaikan isu ini? Rakyat tertunggu-tunggu tindakan pantas dan proaktif kerajaan dalam menangani isu ini dan rakyat ingin lihat menteri berkenaan segera tampil dengan satu plan yang komprehensif agar ianya tidak menjadi seperti kata Ketua Pembangkang YB Larut, ada menteri serupa tiada. Jeli melihat kemelut isu ini adalah kerana negara terlalu bergantung pada makanan yang diimport. Kebergantungan negara terhadap makanan import adalah tinggi dengan nilai importnya sudah mencecah sehingga RM62 bilion setahun. Ini akan secara langsung memberi tekanan kenaikan harga kepada makanan-makanan yang lain dan lebih parah lagi dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit kita sekarang ini. Jeli dengan rendah diri mencanangkan Tuan Di-Pertua, kerajaan perlu membuat persediaan dari sekarang untuk satu jangka masa pendek dan jangka sepanjang bagi negara agar tidak terlalu bergantung kepada pengimportan makanan untuk memenuhi ketidakcukupan makanan. Kita perlu sedar apabila sesebuah negara pengeksport mengubah polisi akibat faktor pengeluaran, krisis mata wang, krisis iklim, wabak penyakit atau peperangan, keterjaminan makanan dan negara akan terjejas teruk dan ini sudah tentu memberi mudarat besar kepada rakyat dan negara. Tuan Di-Pertua, Jeli ingin menyingkap kembali pada sejarah dasar pertanian negara di era tahun 70-an dulu. Perdana Menteri pada masa itu, Allahyarham Tun Razak, pada 20 hari bulan Disember tahun 1974 telah memperkenalkan dan meluncurkan plan pertaniannya melalui rancangan buku hijau. Atas ikhtiarnya untuk memastikan jaminan bekalan makanan pada masa itu. Ini kerana pada masa itu dunia berhadapan dengan peperangan Arab Israel.
Pada masa ini, dunia mengalami tekanan ekspor minyak daripada negara Arab. Inflasi dan pengangguran yang meningkat dan kesannya boleh dirasai oleh negara pada masa itu sehingga tercetusnya peristiwa demonstrasi baling yang jeli percaya yang amat berhormat Tambun, maklum dan lebih arif daripada kita yang ada di sini. Rancangan Bukit Hijau itu mempunyai objektif iaitu memaksimumkan pembangunan tanah secara menyeluruh, menggalakkan aktiviti tanaman jangka pendek, perkebunan, ternakan ayam dan itik serta ternakan ikan air tawar. Peningkatan makanan, pengeluaran makanan boleh dicapai dengan menyalurkan terus bantuan seperti benih padi, ternakan, sayuran dan sebagainya. Penanaman boleh dibuat secara konsep backyard farming, community farming dan kitchen garden. Meskipun rancangan Bukit Hijau ini telah hampir 49 tahun yang lalu, apalah salahnya mana yang baik dan bermanfaat di sini. Kerajaan mengambil iktibar dan panduan asas untuk kita mulakan rancangan kita mengikut acuan terkini kita. Dalam hal ini, FAMA, Lembaga Pertubuhan Padang, RISDA, FEKRA boleh memainkan peranan secara proaktif. Rakyat begitu skeptikal dengan hukum kerajaan dalam rancangan kali ini yang menaikkan kadar cukai pendapatan kepada 8% ketimbang 6% sebelum ini. Meskipun kenaikan ini diwawarkan tidak akan membebani rakyat lantaran ia tidak melibatkan perkhidmatan makanan, minuman dan telekomunikasi, jeli ingin menyoal dan ingin kepastian kerajaan apakah langkah ini tidak akan menyumbang pada kenaikan harga barang keseluruhannya. Tuan Dipertua, rakyat juga ingin tahu dan mohon penjelasan kerajaan berapakah penjimatan akan diperolehi oleh kerajaan melalui langkah-langkah ke arah subsidi bersasar seperti pengampungan harga kawalan telur dan ayam, caj bil elektrik, subsidi berdiesel. Jeli juga mahu keterusan kerajaan menyatakan apakah mekanisme kerajaan dalam memastikan yang ianya benar-benar bersasar. Jeli bimbang, jika isu ini tidak ditangani secara telus dan baik, subsidi bersasar akan menjadi subsidi tersasar. Jangan kerana gairah nak tembak gajah, pelanduk yang kena. Pada tahun 2019, industri pelancongan telah menyumbang sebanyak 86.14 bilion kepada keluaran negara kasar dengan jumlah pelancong antarabangsa yang mencapai 26.1 orang. Melihat kepada ucapan Yang Berhormat Tambun dalam menjadikan pelancongan sebagai antara kelonjakan utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan menetapkan tahun Malaysia pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong. Saya menyokong apa yang diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun memperuntukkan hampir 470 juta bagi merancangkan kembali sektor pelancongan terutamanya kempen melawat Malaysia. Sementara Jeli berharap kerajaan akan lebih fokus kepada sektor pelancongan domestik dengan memberi galakan spot-spot pelancongan diberi inisiatif agar ianya pulih dan hidup kembali. Setiap negeri mempunyai daya tarikan keunikan yang tersendiri dalam kepelbagaian adat resam, kesenian dan budaya, dialek harian, muzik, kraf tangan, makanan dan banyak lagi. Misalnya di Kota Baru, sebut sahaja Pasar Siti Khadijah. Tergambarlah kepada kita di Kelantan, Pasar Khadijah ini disilahkan sebagai tempat surga membiblah. Serba-serbi ada situ. Sebut sahaja makanan, nasi kerabu, nasi belau, ayam kampung, ayam bandar, itik serati, nasi dagang, nasi tumpang dan nasi kapit. Laksa lasam, pelbagai kuih muih, akak apung, tahi itik, jala emas, kepek hidung dan buah kekocar. Untuk pasar sendiri ini dan pasar-pasar awam yang lain, terutamanya di Bandar Hili, saya memohon kerajaan dapat mempertimbangkan sejumlah peruntukan untuk memperelok dan menaik taraf agar ianya lebih selesa kepada pengunjung, lebih-lebih lagi kepada peniaga di situ. Selain daripada itu, Jeli Kelantan juga kaya dengan keindahan alam semula jadi. Gunung, kita ada Gunung Ring di Jeli dan ada Gunung Stong di Dabung. Terdapat beberapa pantai yang cantik dan bersih seperti Pantai Genting, Pantai Senok, Pantai Rama, Pantai Melawi. Sungai yang mengalir jernih seperti di Latar Janggut, Latar Renyuk, Latar Kashmir, Latar Telaga Biji di Jeli. Maka sewajarnya lah Motek menumpukan spot-spot ini untuk meningkatkan industri pelancongan dan sekaligus merancangkan kegiatan ekonomi setempat. Ke arah itu, kerajaan dimohon supaya memperbaiki kualiti perkhidmatan pelancongan
meningkatkan kemudahan infrastruktur seperti jalan masuk, tandas awan, musola dan gerai-gerai jualan. Memperkukuhkan kerjasama di antara persekutuan dan negeri dalam meningkatkan industri ini. Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Di bumi Kelantan juga terpancar dan terselah kesepaduan yang jitu di antara rakyat pelbagai etnik. Kalau kita melihat rakyat Kelantan, payah kita nak bezakan di antara mereka, adakah mereka itu Melayu ataupun Tionghoa. Kalau dilihat dari segi dialek, percakapan dan pemakaian di antara mereka. Ada di antara mereka, terutamanya kaum Tionghoa di Kelantan. Mahu mereka ini lebih dikenali dalam nama-nama Melayu, walaupun mereka itu Tionghoa. Contohnya ialah seorang gadis Tionghoa yang bernama Wee Yuni, yang popular di TikTok dengan pengikutnya hampir 1 juta orang. Lebih rela namanya dipanggil sebagai Mek Yun. Rakan sekolah saya dulu yang bernama Chua minta dipanggil nama Cik Ali. Ada satu kedai runcit di tempat saya, kemudian Pak Cik ini berbahasa Tionghoa menamakan kedainya adalah kedai runcit Cik Awang. Ada juga yang baik basikal daripada keturunan Wi, lebih suka kedai basikal dinamakan kedai basikal Dolah. Dan di bidang kebudayaan, Kelantan mempunyai beberapa aktivis daripada yang bukan berketurunan Melayu. Antaranya Eo Hock Seng, yang suka dipanggil dengan nama Melayu sebagai Pak Chu Tein, yang tinggal meletak di Kampung Pasir Parit, Cetok Pasir Mas. Pak Chu Tein ini boleh menjadi tok dalam wayang kulit, tukang karut dan tok jora di Kedah Barat. Seorang lagi, Kan Bun An, yang lebih mahu dikenali sebagai Cik An, merupakan tok dalam wayang kulit dan mahir mengukir dan membuat patung watak wayang kulit. Menubuhkan persatuan wayang kulit dinamakan Siti Cindayu. Cindayu inilah singkatan daripada nama Cina, Melayu dan India. Di mana dalam sampai ini ia dikenali oleh ketiga-tiga kaum, termasuk juga kaum Siam. Demikianlah yang dipertua perihebatnya penyatuan kami di Kelantan, dan mohon kerajaan melalui Kementerian Perpaduan mengambil maklum fakta ini, dan kalau boleh ambillah nama-nama yang disebutkan tadi sebagai ikon perpaduan nasional. Jadi terima kasih kepada Tambun kerana mengumumkan 10 juta bagi membantu dan meringankan beban kerugian yang ditanggung oleh rakyat terlibat dengan konflik binatang liar. Namun jeli melihat peruntukan ini datang setelah bencana berlaku. Alangkah moleknya jika kerajaan memperuntukkan juga sejumlah wang untuk menghalang dan meredakan daripada bencana ini berlaku, umpamanya memasang pagar elektrik di kawasan yang selalu menjadi sasaran konflik itu. Tuan Yang Dipertua, jalan berlubang. Rakyat Jeli dan seluruh rakyat Malaysia, saya yakin cukup seronok dan bergembira apabila Yang Amat Berhormat Tambun umumkan bahawa akan ada tindakan segera, bukan 2 bulan, bukan 2 minggu, bukan 2 hari, tetapi dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima, jalan-jalan berlubang seluruh negara akan diperbaiki. Tuan Dipertua, di Jeli, jalan-jalan yang perlu segera kena berlubang cukup banyak. Sekadar saya sebut di sini seperti jalan Batu Gajah, Lawang, Air Canan dan Legeh, jalan Bandar Jeli, Kuala Bala, jalan Kapal Gunung, Batu Melintan dan Kapal Penduk. Jeli juga menghargai respon kerajaan terhadap suara kami, iaitu suara Jeli dan juga sahabat saya Geri, yang berterusan membangkitkan isu Jalan Timur Barat ini. Namun ia perlu ditambah baik lagi dengan dipasang lampu-lampu di tempat selekoh yang berbahaya. ICQS. Di Jeli kita ada satu SKS iaitu Bukit Bunga, dan isu yang masih tertunggak ialah kenapa sampai sekarang isu had muatan atas jambatan dan jalan tuju tidak dapat diselesaikan sehingga kini. Jeli juga mengetahui dan membilaskan kerajaan tentang projek membina Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Balah yang telah diluluskan dalam RMK 12 dan tapak tersedia dan sampai sekarang belum lagi dibina.
oleh kerana tidak mencukupi, jeli ingin merumuskan. Belanjawan ini adalah belanjawan yang terbesar setakat ini, iaitu sebanyak 393 bilion dengan peruntukan pembangunan sebanyak 90 bilion. Dengan peruntukan semula ini, jeli berharap agar setiap sen yang dibelanja ini akan sampai dan akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Jangan lupa, pembelanjaan mestilah dengan tata kelola dan tabik urus yang baik demi memuaskan semua. Dan kami di Barisan Pembangkang ini, meskipun tanpa sesen pun peruntukan atas nama ahli parlimen, kami akan tetap istiqamah berkhidmat untuk rakyat. Cubaan untuk mendera kami tidak sedikit pun melemahkan kami untuk berhadapan dengan rakyat, kerana kami yakin rakyat dan bersama dengan kami, dan kami yakin rakyat akan faham tentang masalah ini. Kerajaan boleh lakukan apa sahaja untuk mendera kami, dan selagi rakyat bersama kami, walau seinci, kami tidak akan berganjak daripada perjuangan ini. Anak lebah bergayut-gayut jatuh ke pulau terlayang-layang, sedangkan bah kapal tak hanyut inginkan pula kemarau panjang. Sekian, terima kasih Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jeli. Saya jemput Yang Berhormat Betong. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Salam perpaduan, dan pada petang ini saya akan ambil bahagian dalam perbahasan RUU Perbekalan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada 13 Oktober yang lepas. Belanjawan Madani bagi tahun 2024 ini adalah sebagai kesinambungan dasar yang menelurusi kerangka ekonomi Madani yang mempunyai 12 ikhtiar di bawah 3 tumpuan utama, iaitu yang pertama, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan; kedua, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan; dan ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat. Betul melihat belanjawan 2024 ini sebagai medan baru ke hadapan dan pada waktu yang sama untuk menyelesaikan himpitan kos sara hidup untuk kelangsungan hidup seharian rakyat. Timbalan Yang Dipertua, pertamanya saya ingin merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara 2022 di mana Kerajaan Persekutuan terus berada dalam kedudukan defisit, iaitu berjumlah 99.482 bilion ringgit dengan nisbah defisit kepada KDNK sebanyak 56%. Manakala hutang persekutuan meningkat sebanyak 99.777 bilion ringgit atau 10.2% kepada 1.08 trilion ringgit berbanding tahun 2021 yang berjumlah 979.814 bilion ringgit, dan nisbah hutang persekutuan kepada KDNK sebanyak 60.3%. Timbalan Yang Dipertua, persoalannya ialah apakah langkah-langkah dan usaha oleh kerajaan untuk memastikan semua peringkat pusat tanggungjawab dan jabatan untuk mempertingkatkan disiplin perbelanjaan mengurus, memperkasakan usaha penjalanan hasil dan pemantauan terhadap komitmen bayaran balik pinjaman. Ini penting bagi membolehkan segala lebihan hasil dapat dipertingkatkan untuk membiayai perbelanjaan pembangunan dan mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman baharu. Apakah usaha kerajaan bagi menjamin segala tabir urus dipertingkatkan dalam menguruskan perbelanjaan awam selain mempergiatkan usaha ke arah keberkesanan pengurusan perbelanjaan? Apakah tindakan oleh kerajaan untuk menambah baik segala pengurusan hutang awam dari segi kemampuan keberhutangan dan kemampanan hutang termasuk pengurusan jaminan kerajaan? Ini amat penting juga bagi mengurangkan risiko fiskal terutamanya dalam situasi ketidaktentuan pada masa depan. Maka harapan Betong agar belanjawan 2024 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya bagi mengangkat darjat rakyat untuk menikmati kehidupan yang berkualiti, terutamanya masyarakat di luar bandar yang terlibat dengan sektor pertanian, komoditi dan juga perusahaan mikro kecil sederhana, iaitu PMKS. Itulah Yang Dipertua. Seterusnya dalam masa yang amat singkat ini saya akan membangkitkan beberapa isu. Pertamanya saya mula dengan pendidikan. Betong menyambut baik agihan belanjawan untuk Kementerian Pendidikan khususnya dengan peruntukan 58.7 bilion ringgit berbanding 55.2 bilion ringgit tahun 2023, di mana sejumlah 1.9 bilion ringgit disediakan untuk menaik taraf
dan menyelenggara sekolah-sekolah di seluruh negara. Betul ingin bertanya, mengapakah tidak ada pecahan peruntukan untuk sekolah-sekolah daif sama ada untuk gantian penuh atau menaik taraf? Mohon pencerahan daripada Menteri. Berkaitan dengan dana sekolah daif di Sarawak sebanyak 1 bilion matching grant dari Kerajaan Sarawak, dan betul ingin minta penjelasan tentang status 1 bilion ringgit daripada Kerajaan Pusat. Dan mengenai bina baru sekolah daif di Sarawak, betul ingin bertanya kenapakah skop projek di setengah sekolah tidak termasuk komponen untuk perabot seperti kerusi dan meja untuk murid-murid sekolah. Seterusnya, isu kekurangan guru. Betul juga senada dengan rakan saya Igan di mana masalah yang sama juga berlaku di Betong. Bagi sekolah rendah di Betong mengikut data pada 30 September 2023 sebanyak 115 kekosongan manakala 834 telah diisi. Mengikut maklumat terkini Sarawak mengalami kekurangan dalam lebih 3,000 guru. Kekurangan guru ini akan menyebabkan pertambahan waktu mengajar guru sedia ada di sekolah berkenan. Di samping itu akan ada beban tambahan apabila waktu mengajar akan menambahkan waktu sedia ada guru apabila terdapat guru yang menjalankan tugas rasmi di luar sekolah, cuti rehat khas dan sebagainya. Maka untuk mengatasi masalah ini dalam jangka masa yang terdekat, betul mencadangkan dan menggesa kementerian menambah bilangan pengambilan guru sementara ataupun kontrak servis secara one-off dengan izin memandangkan bekalan guru keluaran IPG tidak dapat menampung keperluan sedia ada. Cadangan kedua ialah kementerian menambah peruntukan bagi membolehkan lebih ramai personel MyStep ataupun guru ganti diambil bagi mengisi keperluan di sekolah. Untuk jangka masa panjang pula betul menyokong saranan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak agar maktab dan universiti di Sarawak harus dibenar menawarkan khusus perguruan untuk melatih guru dari kalangan anak tempatan dan iktiraf oleh KPM sekaligus dapat mengatasi segala masalah kekurangan guru di Sarawak. Melihat keperluan untuk ramai graduan dalam bidang STEM dalam industri dan ekonomi baru berasaskan digital dan tenaga hijau, maka penurunan minat terhadap sains dan matematik amat membimbangkan. Oleh itu, apakah KPM sudah mempunyai kerangka pendekatan baru dan langkah proaktif bagi menarik minat pelajar terhadap STEM? Bagi perspektif Sarawak di bawah perjanjian MA63, Betong minta disegerakan penyerahan kuasa autonomi dalam bidang pendidikan kepada Sarawak. Ini penting bagi membolehkan Sarawak mempunyai kuasa sendiri untuk merancang keperluan pendidikan seperti menyediakan sekolah-sekolah di luar bandar dilengkapkan dengan segala makmal sains dan melatih lebih ramai lagi guru dalam subjek STEM. Isu seterusnya ialah mengenai dana pembangunan kepada sekolah yang mana sumber dana adalah daripada pihak selain daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Merujuk kepada Seksyen 83 Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang memperuntukkan Seksyen 86 di mana perubahan berkenaan dengan premis institusi pendidikan, perkara tersebut perlu mohon kebenaran daripada ketua pendaftar iaitu ketua pengarah KPM sebelum boleh digunakan di sekolah. Itulah yang dipertua, proses ini kadang-kadang mengambil masa yang lama sama ada melibatkan permohonan bina baru atau tukar fungsi bangunan dan ruang. Oleh itu, Betong ingin mencadangkan agar kelulusan bagi perkara-perkara merujuk Seksyen 86 ini dapat dilakukan oleh pengarah pendidikan negeri sekiranya pegawai pendidikan daerah tidak layak untuk memberikan kelulusan. Seterusnya, saya juga ingin menyentuh peruntukan dari bahagian pengurusan aset KPM kepada sekolah-sekolah bantuan kerajaan. Bagi perkara ini, skop yang dibenarkan hanya untuk kerja baik pulih, selenggara dan ubah suai naik taraf. Apa yang berlaku di lapangan bahawa terdapat bangunan-bangunan di sekolah-sekolah bantuan kerajaan terutama di luar bandar Sarawak tidak lagi ekonomik untuk dibaik pulih, diselenggara atau ubah suai naik taraf tanpa mengubah struktur asal bangunan. Maka oleh itu, Betul ingin mencadangkan agar skop untuk penggunaan sumbangan bantuan kepada sekolah-sekolah bantuan kerajaan ini ditambah kepada gantian atau bina baru bagi membantu segala sekolah-sekolah ini menambah baik infrastruktur mereka. Timbalannya Di-Pertua seterusnya mengenai perkhidmatan kesihatan. Betul menyambut baik belanjawan yang besar yang telah diumumkan. Betul mengharapkan segala strategi reformasi kesihatan yang digariskan dalam kertas putih kesihatan yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pada bulan Jun yang lalu dapat dilaksana sebaik-baiknya.
Daripada pengalaman Malaysia mengharungi krisis pandemik COVID-19 2 tahun lalu, kerajaan mesti melihat keperluan yang amat mendesak untuk menambah baik segala sistem kesihatan awam, terutamanya menaik taraf peralatan perubatan yang telah usang dan keperluan untuk melatih lebih ramai lagi pakar-pakar kesihatan dalam negara. Oleh itu sudah tiba masanya kerajaan melabur atau invest dalam sistem kesihatan negara kita dan bukan menunggu pandemik yang baru melanda negara. Ini bagi membetulkan keadaan perkhidmatan kesihatan negara yang kekurangan dana, kekurangan kaki tangan, staff overwork, facilities overstretched, overcongested dengan izin. Maka bagi kami di luar bandar, berapa lama lagi kah kami harus menunggu untuk menikmati kemudahan kesihatan yang baik setaraf dengan orang di bandar? Maka dengan peningkatan kualiti hidup rakyat dan pertambahan penduduk, maka perkhidmatan kesihatan yang moden mesti disediakan bersama. Maka oleh itu, Betong sekali lagi ingin bangkitkan isu perkhidmatan kesihatan di Betong. Satu-satunya hospital di Betong yang bertaraf hospital daerah tanpa doktor pakar dan peralatan diagnostik yang moden dan canggih. Setiap kali saya bangkitkan perkara ini, jawapan daripada KKM menyatakan bahawa kadar penggunaan katil 50% ataupun BOR yang rendah. Itu saja alasan dia. Maka bagi pihak rakyat, saya merayu agar kerajaan mengambil perkara ini dengan serius dan mempertimbangkan dengan segera-geranya untuk hospital Betong dinaik taraf kepada hospital Maida. Kalaulah tidak ada peruntukan untuk bina baru atau naik taraf bangunan, tolonglah sediakan segala peralatan perubatan yang moden dan canggih serta penambahan doktor yang berpengalaman dan doktor pakar. Terima kasih Yang Di-Pertua. Seterusnya saya beralih kepada sektor perladangan dan komoditi. Setakat Jun 2023, sektor agri-komoditi telah menyumbang 38 bilion ringgit atau sekadar 5% kepada KNK dan 77.4 bilion ringgit atau 11% kepada ekspor negara. Pencapaian membanggakan ini tetap tidak terlepas daripada pelbagai tantangan dan kemerowapan ekonomi global. Ini termasuklah kesan pelaksanaan non-tariff barrier oleh negara pengimport seperti European Union Deforestation Free Regulation EUDR, isu kebergantungan tenaga asing dan adaptasi teknologi moden. Terima kasih Di-Pertua. Pertamanya saya ingin membangkitkan isu mengenai EUDR ini yang ada implikasi dan kaitan terhadap pembangunan tanah adat NCR di Sarawak. Sebagaimana yang kita sedia maklum, cut-off date untuk mana-mana pembukaan tanah baru untuk aktiviti pertanian yang dikategorikan sebagai deforested area oleh pihak Kesatuan Eropah, iaitu pada 31 Disember 2020, ini bermakna produk pertanian yang usahakan di tanah pertanian yang dibangunkan selepas 31 Disember 2020 untuk dieksport ke negara-negara EU adalah tertaluk di bawah peraturan EUDR ini. Maka perkara ini sesungguhnya telah menimbulkan kebimbangan terhadap usaha untuk membangunkan tanah NCR di Sarawak, terutamanya bagi penanaman kelapa sawit, koko, kopi, kayu, getah dan ternakan ruminan. Pelaksanaan peraturan produk bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR ini juga telah membantutkan hasrat Kerajaan Sarawak untuk membantu masyarakat di luar bandar bagi membangunkan tanah NCR dengan pelbagai aktiviti ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Di samping itu, pelaksanaan peraturan yang dikenakan oleh EU ini juga seolah-olah menidakkan hak pemilik tanah NCR untuk memajukan tanah mereka. Untuk makluman, Dewan Yang Mulia ini dianggarkan lebih kurang 1.5 juta hektar tanah keluasan tanah di Sarawak telah dikenal pasti sebagai tanah NCR, di mana lebih kurang 765 hektar telah dimajukan dengan pelbagai aktiviti pembangunan pertanian. Terima kasih Yang Di-Pertua. Oleh yang demikian, demi masa depan masyarakat Bumi Putra di Sarawak, Betong menyampaikan harapan Kerajaan Sarawak agar Kerajaan Persekutuan, terutamanya Kementerian Perdagangan dan Komoditi Malaysia dapat menyampaikan rayuan kepada Kesatuan Eropah agar pelaksanaan EUDR ini dikecualikan di atas tanah NCR bagi membolehkan para pemilik tanah NCR di Sarawak dapat membangunkan tanah mereka. Terima kasih Yang Di-Pertua. Betong menyambut baik inisiatif kerajaan yang akan menyediakan insentif program tanam semula sawit dan peruntukan 100 juta ringgit. Insentif ini akan ditawarkan secara geran dan pinjaman pada 7,000 kebun kecil sawit persendirian. Walau bagaimanapun, saya tidak melihat agihan belanja untuk program tanam baru sawit kebun kecil. Oleh itu, Betong minta kerajaan mempertimbangkan program yang amat popular ini yang telah diperkenalkan lebih 10 tahun yang lalu bagi membantu kebun kecil sawit di luar bandar. Seterusnya, bagi komoditi getah, kerajaan bersetuju untuk menaik